Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Apa khabar semua, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah Ya, Ustaz. jadi macam mana apa ni pengembaraan ke utara ya? Okey grup apa? Alhamdulillah Apa? Ustaz. Kita Alhamdulillah Baik, sihat, Ustaz. Semua hajat dapat disampaikan ya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Berkat Okey. doa semua Ustaz. Alhamdulillah. Terima Jadi hari kasih ini Ustaz. kita panggil ya. Mudah-mudahan program-program macam tu dapat diteruskan walaupun ada limitation lah ya buat masa ni. Ya, Jadi terima kita- kasih kepada semua yang telah memberi sumbangan. Ya, ya. Jadi hari ini kita akan share beberapa perkara insya-Allah. Jadi kita akan buat beberapa ulang kaji dan share lah ya, beberapa benda yang perlu kita perkuatkan ya. Jadi Ustaz ada beberapa contoh ya. Jadi hari ini nak simpulkan saja tentang kategori of nouns ni ya. Pasal masih ada yang tanya lagi. Jadi insya-Allah hari ini kita jelaskan. Ustaz ada bagi beberapa contoh yang female name, female Arabic name ya. Kemudian ada yang alif lam, without alif lam. So kita mula hari ni dengan kategori of nouns ya. Ni nota baru ya. Mungkin boleh snap ya gambar. Kategori of nouns ini yang boleh dibaca dengan 3 cara. Bagi perhatian ya, hari ni dia ada benda-benda baru yang tuan-tuan perlu faham ya dengan baik. Jadi yang pertama ialah Ustaz bagi contoh Muhammadun lah ya. Kita bagi contoh Allah dan Rasul. Ini contoh kita, contoh very syariah compliant, very Islamic lah. Ya. Jadi contoh yang pertama Ustaz buat noun with tanwin. Noun with tanwin ya. Jadi noun with tanwin ni hanya Arabic name saja yang boleh tanwin. Non Arabic name tak boleh tanwin. Ya. Sebab itu bila kita tengok nama Nabi Muhammad kita tahu dah ni nama Arab. Sebab dia ada tanwin at the end of the noun ya, ataupun at the end of the word ya. Cuma the word here is a noun lah ya. Jadi Muhammadun tengok ada tanwin di belakang. Kalau kita bagi contoh alif lam is Allah lah ya, Allahu, nampak ya, Allahu dhammah, tapi Muhammadun is dhammah juga, tapi we call it tanwin dhammah. Dan dua-dua ni sama ada Muhammadun ataupun alif lam Allahu, dua-dua ni subjek. Ya, dia berfungsi sebagai subjek. Ya, function of the noun is subject dan kategori dia. Okey, ni benda baru. Ya, Ustaz baru dedahkan genitive noun kalau perasan. Ya, genitive noun kita dah jumpa 2 minggu dah. Ya, hari ni Ustaz akan perkenalkan semua tiga-tiga dia, package dia. Ya, dan dia panggil nominative noun. Jadi mana yang dhammah ni? Tuan-tuan sekali lagi pay attention. Yang Muhammadun with tanwin or Allahu without tanwin, ni kita dah tahu dia subjek. Subjek biasanya duduk di beginning of the sentence. Whenever you have a noun at the beginning of the sentence dan dia tanwin dhammah or dhammah ya, or only dhammah, dia adalah subjek. Ya, dia subjek. Dan kita panggil yang noun tadi ya, sama ada dengan tanwin ataupun with alif lam, kita panggil dia nominative noun. Okey, dapatkan dulu tu, nominative noun. Ya, dia nominative noun. Sebab noun ada 3. Ya, dia ada nominative, dia ada accusative dan dia ada genitive. Yang paling senang ingat ya, accusative. Sebab kita accuse dia. Ya, bila kita accuse dia, itu maknanya tu objek lah tu. Whenever you accuse someone, that someone become an object. True or not? Ya. Jadi genitive kita dah jumpa dah. Maknanya setiap kali ada preposition, kalau noun tu datang selepas preposition, ya, macam kita kata min. Letak min depan Allah. Min Allah, minallahi kan pada bawah. That is genitive noun. Kalau Muhammadin, min Muhammadin. Macam surat, Nabi hantar surat daripada Nabi kepada Maharaja Parsi. Nabi akan tulis
The letter is min Muhammadin. Ya, daripada Muhammad. Sebab apa Muhammadin? Sebab ada min depan. Dan preposition kita dah belajar ada 9 semua. Ya, ada 9 preposition. Kita dah hafal. Ya, dan preposition tu dia fall under apa? Ya, under particle. Semua tu particle, ya. Sentence connector tu particle, apa kita panggil exclamation tu particle, ya. Exception ataupun apa lagi, ya, preposition, semua tu adalah particle. Sebab dia bukan noun, dia bukan verb. Ya. Jadi bila ada preposition before noun, ya, noun tu kita panggil dia genitive noun. Ya. Kalau dia sebagai subjek, is a nominative noun. Kalau dia datang sebagai objek, ya, macam kita kata, saya mendengar, ya, saya apa kita panggil orang apa, Abu Jahal memukul Muhammad. Abu Jahal dia pernah pukul Nabi, berdarah kepala Nabi, itu dalam sirah. Ya, jadi Abu Jahal telah memukul Muhammadan. Subjek lah, sebab Nabi jadi subjek. Ya. Ataupun kita kata apa, ya, mereka menyembah Allah. Jadi Allah tu jadi objek. Orang umat Islam menyembah Allah. Ya, ataupun umat Islam mengagungkan Allah. So Allah jadi objek. Semua tu dipanggil accusative noun. So yang ini very significant tuan-tuan, ya. Ni contoh 1 2 3 ni, category of nouns boleh baca 3 cara. Ni yang boleh baca 3 cara saja, ya. Yang boleh baca 2 cara kemudian kejap lagi kita bincang. Ini 3 saja. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ini yang ada tanwin. Ya. Muhammadun dia jadi subjek. Muhammadan dia objek. Muhammadin dia datang selepas preposition. Muhammadun kita panggil nominative noun. Muhammadan accusative noun. Muhammadin genitive noun, ya, genitive noun. So 3 lah. Nominative, subjek, ya, accusative, objek, genitive, ya, when it comes after preposition. Habis tuan-tuan. Itulah cerita ni. Apa soalan nak tanya? Ya, apa soalan? Kak Suharti, apa soalan? Sila buka ruang perbincangan. If you have any. Sorry, thank you, Ustaz. This very good table, Ustaz. Yeah, thank you. Okay, ya. So please snap, ya. Tolong ambil gambar. Ya, orang lain ada apa-apa soalan? Kak Mazidah, you have any question so far? Not at the moment. Not at the moment, ya. Orang lain ada apa? Ya, silakan. Sebelum kita pergi ke contoh yang lebih mencabar. Ya, ini the basic, ya, the basic understanding of category of nouns. We have 3. The first one is called nominative. The second one accusative. The third one genitive. Ya, dia bergantung kepada baris dia, baris akhir. When we talk about baris, ya, we refer to the baris akhir. Baris akhir. Ya, baris akhir pada Muhammadun is dal tu. Atas tu. Ya, tanwin Muhammadun, the dun tu. Ya. Kalau di sini number 2 Muhammadan. Masih yang akhir juga. The last one number 3 Muhammadin. Maknanya baris yang ujung sekali. Sama ada dia dhammah, dia fathah ataupun dia kasrah. Ya, itu kalau tanwin. Tapi kalau kita bincang tentang alif lam, maknanya noun with alif lam. Of course, kalau ada alif lam tak ada tanwin lah. Ya, kita panggil dia alif lam lah, ya. Jadi Allahu, this is, ya, a classic example lah. Kita ambil contoh Allah, Allahu. Ya, sebab tu nasyid Ustaz selalu bagi tahu, nasyid Raihan, kumpulan Raihan. Ya. Ya. Jadi nasyid ni, ya, nasyid Raihan tu dia mula Allahu, 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 dia kata Allahu. Pasal apa dia sebut Allahu? Because Allahu is at the beginning of the sentence. And Allahu is a subject. Ya, pasal itulah kita sebut Allahu. Kita tak sebut Allah. Sebab Allah, ya, Allah maknanya Allah kita jadikan dia sebagai objek. Kalau Allahi, dia datang after preposition. Tu je tuan-tuan. Ya, the same thing over and over again. Kita ulang setiap minggu benda yang sama. Ya, bila kita dah faham konsep ni, baru kita apply dalam ayat-ayat Quran. Ustaz dah bagi banyak contoh dah. Contoh-contoh Quran, ya. Sebab ada orang tanya, dia kata Ustaz bila
Kita dah bagi last week pun dah bagi contoh Quran. Ya, maknanya contoh with analysis. Ya, contoh-contoh yang ada analisis. Ya. Okey, so far ada apa-apa soalan? Silakan. Ada apa? Kak Liz ada soalan, Kak Liz? Pasanglah. Kak Liz ada ke? Ya, kalau ada lah. Datuk Azizul. Any question? Setakat ni belum Setakat lagi ni. Ustaz. Belum ya, tapi boleh faham tak? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah faham ya. Sebab insyaAllah ada dua. InsyaAllah Faham, faham. Faham. Okey, alhamdulillah ya. Jadi tolong diingat apa Datuk Azizul tolong sebutkan tiga noun tu. The first one is what? Nominative noun, lepas tu accusative noun dan genitive noun. Genitive ya. Okey. Genitive noun ya. Genitive noun ya. Tolong ingatlah ya. Nominative. Nominative ya. Nominative. When you nominate someone ya. Tapi tak boleh juga nak kata macam tu, nak bagi faham. Accusate tu senang, accusative. When you accuse someone, the someone become an object. Tapi kalau you nominate someone, nampak macam objek juga ya. Tak berapa kena. Ya, sebab ustaz kadang-kadang fikir macam mana nak come up with the rational apa kita panggil ya, rational aspect dia nak tengok. Macam mana nak bagi orang faham. Tapi kalau macam ni ya, accusative tu senang. Accusative mana objek lah tu. Tapi kalau nominative, dia subjek. Genitive, dia datang selepas preposition. Okey ya. So far ada soalan? 1, 2, 3, 4, 5 ada soalan? Silakan kalau ada. Tapi Ustaz, this happens only Yeah. when it is normal now, right? Ya, normal noun. Betul. Ini semua normal noun. Normal noun maknanya yang boleh baca 3 cara. Sama ada dia tanwin ataupun dia alif lam. Ya. Selesailah. Itulah dia cerita ni. Okey ya. Kalau tak ada soalan, kita pergi ke kategori nombor 2. Ni nama-nama yang ada tak marbutah. Ya, male and female Arabic names. Arabic tu. Ya. Mana kalau orang tu orang Melayu pun tapi nama dia tu nama Arab, ya. Maka ya, antara nama Arab ada tak marbutah. Jadi ramai juga tanya. Dia kata macam nak sebut tak marbutah ke? No, this is the right pronunciation. Tak marbutah. Tak marbutah. Ya, jadi tolong ingatlah. Tak marbutah sebutan dia. Apa makna tak? Tak tu adalah huruf ni. Ni huruf tak ni. Tak ada dua. Satu yang maftuhah, terbuka. Satu lagi marbutah, ya, yang terikat. Marbutah mean terikat, tight. Ya, sebab pada tak marbutah tu, ya, dia ada ikatan kat situ. Kalau dia tak terikat, dia telerai. Telerai itu kita panggil tak yang terbuka. Ya, tak maftuhah. This one is tak marbutah. Dia male dan female. Ustaz bagi 2 contoh. Untuk female is Aisyah. Untuk male adalah Hamzah. Ya, Aisyah isteri Nabi yang ketiga. Hamzah adalah bapa saudara Nabi yang juga merupakan sepupu Nabi. Ya, dia bapa saudara Nabi. Tetapi dia juga sepupu Nabi. Maknanya sebelah bapa, sebelah Abdullah, Hamzah adalah bapa saudara Nabi. Kalau sebelah mak Nabi Aminah, Hamzah adalah sepupu Nabi. Kerana mak Hamzah dengan mak Nabi Aminah adik-beradik. Jadi Hamzah dengan Nabi adalah sepupu. Sebab itu Nabi dengan Hamzah sangat rapat. Ya, juga age factor. Sebab Hamzah hanya 2 tahun senior Nabi. Dia bapa saudara tapi bapa saudara muda. Ya, jadi Ustaz bagi 2 contoh yang real, Aisyah dan Hamzah. Cuba tengok baris dia. Ya, dia tak ada tanwin. Ya, dan tak ada alif lam. Hamzah pun sama, tak ada tanwin, tak ada alif lam. Sebab apa? Sebab tak boleh tanwin. Pasal nama male and female Arabic names with tak marbutah hanya boleh dibaca dengan 2 cara. Dia bukan normal ni ya, dia abnormal. Contoh Aisyatu, ya. Aisyatu. Sedangkan di atas Allahu ada alif lam. Aisyatu tak ada alif lam, patutnya tanwin. Ya, tapi tak boleh tanwin pasal nama ni ada tak marbutah. Ya, sentiasa Aisyatu. Kalau dia lelaki Hamzatu. Dan dia jadi apa? Dia of course jadi subjek. Bila dia subjek, what kind of noun is that? Ya, we call it nominative noun. Sama macam atas tadi. Ya. Jadi Aisyah ni boleh dibaca berapa cara? 2 cara saja. Ni Ustaz ada 3? Tak. Walaupun 3 tapi masih juga 2 cara. Aisyatu, Aisyata, Hamzata, ya.
Kalau Aisyah jadi objek, dia jadi Aisyata, fathah, hamzah, fathah, ya. Tapi kalau dia datang selepas preposition, boleh tak baca Aisyati? Tak boleh. Boleh tak baca Hamzati? Tak boleh. Kerana apa? Kerana memang semua nama lelaki atau perempuan yang ada tak marbutah tidak boleh dibaca dengan kasrah, tidak boleh ditanwin dan tidak boleh diberi alif dan lam. Ya, yang ini challenging sikit. Yang ini very simple atas. Ya, kita dah belajar kan? Ya, cara belajar kita mula daripada yang paling mudah kepada susah sikit, bukan susah sikit, mencabar sikit dan mencabar lagi, ya. Jadi kalau ada soalan di sini tolong, kalau tidak ambil gambar. Ya, snap aja gambar, ya. Ada soalan so far. Datuk Azizul, apa soalan Datuk? Silakan. Ustaz, yang Ada lah. bawah yang nombor 3 ni. Nombor 3. Yang genitive noun kan. Noun after preposition. Untuk lelaki dan juga wanita, hamzah dia tak boleh ada hamzata dengan aisyata kan? Boleh. Oh, boleh, sorry. Dia tak ada T. Sebab Tak boleh tak. ada ta atas tu, tak buta tu. Kita tengok dalam golongan ni. Semua ni fathah Datuk. Okay. Nombor 2 pun kalau okay. dia jadi objek pun dia fathah. Cuba Ustaz dah letak semua ni. Datuk kena pergi satu-satu. Jangan kelang kabut. Ya, faham betul-betul. Nombor 2 dia objek. Nombor 3 dia noun after preposition. Tapi dua-dua fathah. Objek pun fathah, noun after preposition pun fathah. Sama ada dia accusative noun pun fathah, genitive noun pun fathah. Cuba tengok. Hamzata, number 2, number 3 is still Hamzata. Okay. Number 2 Aisyata, number 3 is Aisyata. Okay. Tak ada baris bawah. Tak boleh baris bawah. Ya. Okey, boleh tak? Okey. Okey, Ustaz. Okey. Ya, sama. Okay. Okey, orang lain ada apa? Datuk Osman ada apa, Datuk? Datuk Osman ada soalan? Kalau ada, silakan. Tak ada Ustaz, saya kat luar Ustaz. Jadi saya ikut pakai phone ni. Okey, tak apa Datuk. Driving ya? Driving ke? Ada kat rumah tapi saya pakai phone ni. Dia tak berapa itulah. Terima Ustaz. Boleh tanya Ustaz sebab apa begitu? Sebab orang Arab buat macam tu. Jadi kita follow saja. Tak ada alasan lain. Ya? Tak ada alasan lain. Ya? Ustaz, Sebab nama, ya. Ustaz, does it only refer to names yang ada tak marbutah sahaja ataupun later there will be instances where there will be other nouns macam Kak Mashita cakap tadi like broken plural, broken nouns tadi, we will also encounter that ataupun is only for names here, the noun? Yang ni saja. Seperti mana Ustaz catat. Cuba baca male and female Arabic names with tak Only. marbutah. Maknanya kalau tak ada tak marbutah tak boleh. Tak maksudnya? Hanya names. Okay. Yeah, people Only names. Alright. Kalau dia bukan nama boleh lah. Contoh kita kata Madinatun kan. Madinah tu ada tak marbutah. Tapi tak ada orang nama Madinah. Ya, jadi oleh kerana Madinah tu bukan nama orang, so you can put tanwin at the back. Boleh tak baca Madinatun? Yes. Because Madinatun walaupun ada tak marbutah tapi dia bukan female name. Bukan. Ini hanya referring to male and female Arabic names. Maknanya nama orang. Ya, male and female tu nama orang lah. Ya, Okay, nama Ustaz. orang. Okay, Ustaz. Kecuali kita namakan nama tu kepada nama binatang. Let's say binatang. Ya, ada kucing, let's say kita sayang sangat kucing tu, kita namakan kucing tu Aisyah, let's say lah. Kita namakan dia Aisyah. Boleh tak bagi tanwin? Tak boleh. Pasal dia nama juga. Walaupun dia bukan orang. Ya, sebab tu Ustaz lebih suka letak male and female, bukan people name. Ustaz tak letak nama orang. Ya, Ustaz kata dia nama saja. Kalau kita letak pada nama binatang pun, sebab binatang pun ada male female, macam manusia juga. So, kita kena letak
tak boleh letak tanwin juga. Ya, macam tu cerita dia. Boleh Okey, lain? Boleh faham tak? Kalau tak boleh faham, boleh tanya. Bagi faham betul-betul, tuan-tuan. Sebelum kita masuk ke contoh. Sebab bila dah masuk contoh, dia application. Ya, tuan-tuan kena faham the concept. Ya, once you understand the concept, and then we move on to example. Sebab nanti Ustaz tak nak, bila kita tunjuk bila tunjuk contoh, ya, tuan-tuan nak balik-balik. Ustaz, boleh tak baca? Tak nak. Kita tak nak macam tu. That's why Ustaz kata tuan-tuan kena faham dulu. Haji Megat, apa soalan Haji Megat? Nampak Haji Megat ada conteng-conteng tu? Ada apa nak tanya? Itu saya ingat saya conteng atas saya punya ni saja, rupanya dia keluar kat semua ya. Minta maaf lah. Apa ni? Tak dengar. Macam mana? Saya nak ni tadi tu. Kuat sikit Haji. Sini hujan. Ya. Kuat sikit. Oh, okey. Saya ingat saya conteng tadi tu dia timbul atas saya punya je. Rupanya dia keluar kat semua. Betul. Sorry, saya cuma nak tengok nak fahamkan nominatif ni kat mana, accusative ni kat mana dan genitive ni kat mana. Jadi dah faham tak? Bahasa Inggeris saya tak pandai sangat dia punya grammar tu, terms dalam grammarnya. Tapi nampak gayanya macam kat sini tu bila kita tengok depan, atas dan baris bawah tu mungkin kita boleh nampak dia punya fungsi-fungsi dia, insyaAllah. Ya. Fungsi dia kat sini, ya. Ya. Kalau Haji Megat tanya fungsi itu ialah subjek. Ya. Fungsi dia tu, dia sebagai subjek. Ya. Fungsi dia sebagai objek. Itu fungsi. Ya. Ya. Tapi kalau nama dia, nama noun dia nominatif. Ya, sebab tu Ustaz buat table ni supaya tuan-tuan jangan bercampur-campur. Ya, sebab kalau selama ni Ustaz sebut saja dia subjek. Kalau dia subjek, macam mana baris dia? Okey, baris dah tahu dah. Ya. Baris dia sama ada domah ya untuk lelaki ataupun domah juga untuk perempuan. Aisyah tu domah. Hamzah tu ya. Jadi nanti tuan-tuan tanya, kalau perempuan macam mana Ustaz? Ustaz bagi dua-dua contoh. Ya, untuk female name pun ada, untuk male pun ada. Dan kedua-duanya jadi subjek. Ya. Dan kita panggil dia nominative noun. Nominatif tu subjek lah tu. Ya. Itulah cerita dia, ya. Jadi cuma tuan-tuan tak biasa mungkin dari segi nama ni je lah, ya. Bukan semua, ya. Sebahagian dah tahu. Okey, apa Haji Megat? Okey Ustaz. Faham. Terima kasih. Macam mana? Tak dengar? Tolong cakap kuat sikit. Sebab Ustaz sini hujan lebat. Ya, hujan lebat. Okey Ustaz, terima kasih. Saya faham. Oh, sama. Ya, sama-sama. Okey, ada orang lain silakan, ya. Mungkin ada nak buat apa-apa remark ke, ya. Ustaz. Ada je, ya. Haji, ya, silakan. Cuma itulah sebab kita punya vocabulary very poor. Jadi kalau kita tengok macam di bawah tu kan, Hamzah dengan Aisyah, kita tak tahu yang tu nama orang. Kita think wondering apa perkataan, apa makna perkataan tu. Rupanya nama orang Hamzah, Aisyah. But kalau kita tak belajar macam ni, kalau Ustaz tak bagi tahu ni nama-nama Arab, kalau kita baca, we would think like it's like what is this word, because our vocabulary, because we are poor in vocabulary. Kita punya vocabulary agak cetek dengan dalam vocabulary Arab ni. So itu jadi I feel like that's my weakness. Ustaz. Okey, ya. Kejap. Ustaz nak jawab Tan Sri tadi. Dia even if you do not know the meaning of Aisyah, tak tahu makna Aisyah tu apa kan? Dan tak tahu Hamzah tu makna apa. Tak ada masalah. Tak tahu yang itu nama sebab kita hanya nama orang. Tak tahu yang itu nama orang sebenarnya. Tapi kebiasaan nama-nama ni kita dah familiar. Ya, contoh nama-nama isteri Nabi kan. Contohlah kita tahu bila orang kata Khadijah, Khadijah ni nama rumah ke nama padang? Ada. Khadijah memang nama orang. Pasal kita dah familiar dah. Takkanlah Khadijah tak familiar. Tak. Khadijah ni nama kotak. Ada. Dia memang nama orang. Memanglah adalah nama-nama yang pelik-pelik kan, yang tak tahu. Tapi contoh-contoh dalam Quran, cuba tengok contoh-contoh dalam Quran. Ya, contoh-contoh dalam Quran
nama isteri Nabi pun tak sebut dalam Quran. Memang tak sebut. Ustaz bagi contoh ni kebanyakan dalam hadis lah. Ya, contoh dalam hadis. Dalam Quran, tak ada seorang pun isteri Nabi yang disebut namanya dalam Quran. Satu-satunya perempuan yang disebut nama dalam Quran is Maryam je. Ya. Mana ada perempuan lain? Tak ada. Ya. Jadi kadang-kadang orang tanya juga, praktikal ke kita tahu? Memanglah. Kalau tak tahu nama ni, tak baca Quran pun tak ada masalah. Ya, tapi tak boleh pasal lepas kita baca Quran, kita kena baca hadis. Pasal hadis tu yang terangkan pasal Quran. So kita kena tahu juga nama-nama perempuan, lelaki, as long as selama mana ada tak marbutah, ya, tak boleh ditanwinkan. Unless kalau kita tak tahu lah benda tu macam Madinah kan, Madinah Munawwarah, kita dah tahu dah Madinah tu takkanlah nama orang. Tak ada nama Arab perempuan nama Madinah, tak ada. Madihah ada. Ya, Madihah ada. Ya, Madinah tak pernah dengar lagi. Melainkan orang tu orang Melayu tak pernah belajar bahasa Arab, dia namakan ya, Madinah pada anak dia. Tak pernah dengar lagi lah. Ada Ustaz. Madihah ada. Ya. Madinah ada. Madinah ada. Madinah ada, bukan Madinah, Madinah. Yalah, tapi bukan nama Tapi Arab nama lah. Itu Madinah nama ada. orang putih. Ya, Medina is English, ya. Non Arabic. Itu je lah. Tak apalah, jangan kita petikaikan dulu yang tu. Ya, soalan tadi Kak Mazidah, apa dia? Tak adalah, saja nak kata kita memorize je lah nama-nama. Kalau kita boleh detect what are the names yang ada tamar buta, kita memorize. Hopefully tak banyak lah nama-nama Arab yang ada tamar buta tu. Itu saja Ustaz. You know, if only we can memorize some of the names. Sebab sebahagian kita dah tahu. If we can memorize, sebahagian kita tahu. If only tak banyak lagi senang lah. Ataupun if only yang tak banyak tu kita boleh memorize, make things easier lah. Itu saja. Okay, thank you. Ya. Contoh Ustaz bagi contoh kan, ya. Ustaz bagi contoh isteri Nabi je ya, isteri Nabi saja. Isteri Nabi, ya. Nabi kahwin 11 kali. Ni knowledge sirah ni Ustaz share dengan tuan-tuan. Ya. Nabi kahwin, ya. Nabi kahwin, ya. Semua total Nabi kahwin 13 kali. Ya. Tapi kita hanya fokus kepada yang menjadi isteri Nabi sampai dia wafat. So ada 11 semua. So yang 2 tu lupakan dulu, 11 je. Ya. Sebab nanti ada soalan, Ustaz siapakah nama 2 lagi? Yang 11 pun tak hafal lagi, yang 2 tak payahlah. Ya. Sebab soalan tu boleh tanya. Tapi kadang-kadang kita tanya benda-benda yang tidaklah signifikan sangat. Ya. Jadi fokus je pada 11. Ustaz sebut salah satu nama kan. Nombor 1 Khadijah. Kita pun tahu Khadijah mesti nama perempuan punya. Pasal dah biasa dalam masyarakat kita. Nombor 2 Saudah. Saudah tak pernah dengar nama Saudah, perempuan juga. Nombor 3 Aisyah, perempuan juga. Ya, tolong betulkan. Aisyah, ain alif tu panjang tu. Aisyah. Jangan sebut Aisyah tak ada. Ya, ni Aisyah. Kemudian siapa lagi? Ya, Saudah sudah nombor 2. Nombor 4 Hafsah. Hafsah pun nama perempuan juga, cuma orang Melayu panggil Hafsah. Hafsah, ya. Bahasa Arab Hafsah. Ya, siapa lagi di antara isteri Nabi ya? Antaranya Ramlah. Pun kita tahu nama. Kebanyakan tu nama yang kita dah biasa. Ya. Kemudian apa kita panggil Jariyah, ya. Jariyah pun nama perempuan juga. Ya, di Universiti Melaya tu ada seorang nama, Profesor Madya, Dr. Jariyah nama dia. Perempuan. Dah tahu dah mesti punya perempuan. Ya, kemudian siapa lagi, ya? Cuma kalau Zainab tak ada tak marbutah, Zainab. Ya, Nabi ada 2 isteri nama Zainab. Tetapi kita dah tahu melalui masyarakat kita Zainab tak ada orang lelaki nama Zainab. Saya tak pernah dengar lagi. Ya, Zainab tu nama lelaki tak pernah dengar. Zainab mesti perempuan. Tapi tak ada tak marbutah lah. Ini yang kita cerita ada tak marbutah saja. Ya, ada lagi Maimunah pun nama perempuan. Boleh kata kebanyakan nama tu kita dah tahu. Sikit-sikit lah ya. Macam tadi Kak Mazidah kata kita memorize sajalah. Memanglah tak ada cara lah. Ya. Tapi yang Ustaz lebih bimbang, takut tuan-tuan tak tahu dia tu subjek, objek dan noun after preposition. Itu yang Ustaz bimbang. Ya, nanti bila baca salah lagi. Ya, dia subjek, kita baca Hamzatun dah salah. Baca Hamzata salah. Hamzati salah. Yang betul Hamzatu. Itu jangan lupa tuan-tuan. Ya. Okey, ada lain silakan. Apa soalan? Bagi kita betul-betul faham. Apa soalan silakan? Ya, apa soalan tuan-tuan? Ada apa nak tanya?
Haji siapa tu lagi? Ya, Haji Jailani. Apa komen Haji Jailani? Alhamdulillah Ustaz, sekarang ni boleh faham lah. Cuma sedang untuk mengingati apa nama ni, kaedah-kaedah tu lah, tips yang Ustaz bagi tu. Ya. Terima kasih. Ya, sama Ustaz. Okey, ya. Orang lain siapa lagi kat situ, ya? Kalau tak ada, kita akan terus pergi yang satu lagi, ya. Cukup contoh yang ni ke atau macam mana? Ya. Ustaz boleh je berhenti kat situ. Kita bagi contoh lain, ya. Tapi kalau tuan-tuan kata okey, Ustaz bagi kategori yang ketiga. Macam mana? Yang ni ada soalan tak? Nombor 1 dan nombor 2 ni. Tuan-tuan kena gigit benda ni, ya. Kena betul-betul tahu. Ada tak apa-apa? Silakan. Ada apa-apa tak? Ya. Pasal belum buat sentence kan Ustaz, so tak boleh nak apply. Macam mana? Tak dengar. Bila buat sentence baru kita boleh faham and apply. When kita macam nak memorize macam ni, macam tak boleh nak apply. Kena tunggu sentence keluar kan Ustaz? Sentence dah keluar, ya. Sentence dah keluar dah. Ustaz nak Ustaz tunjuk sentence. Sentence dah keluar. Mana sentence dia? Ya. Kat mana sentence dia? Ya. Sentence dia kita dah baca. Muhammad makan kurma dengan Aisyah. Oh, okay, alright. Ni contoh yang sama minggu lepas. Sama. Ya. Muhammadun juga. Dua-dua Muhammadun. Dan Muhammadun ni apa dia? Adakah Muhammadun ni accusative ataupun genitive? Impossible lah. Dia mesti nominatif. Ya. Minggu lepas Ustaz tak bagi lagi nominatif sebab belum belajar. Minggu ni Ustaz dah masukkan dia nominative noun. Ya, nominative noun tuan-tuan. Muhammadun. Ya, Muhammadun. Jadi Muhammadun tu itulah dia subjek tuan-tuan. Ustaz tulis semua ni, subjek, dhamma, nominative noun. Yang kita belajar tadi tu semua Ustaz masukkan. Nampak tak? Ya. Dia subjek, dhamma, nominative noun. Ya, dan dia tak ada alif lam. Of course, boleh nampak lah. Ya, ini application dia. Ya, this is the application. Muhammadun. Ya, this is subject Muhammadun. Jadi tak bolehlah baca Muhammadan, Muhammadin, you cannot. Ya, macam mana nak baca Muhammadan, Muhammadin pula? Dia subjek. Ya, kemudian applykan lagi. Apa dia? Ya, dah tentulah in a sentence kan, in a complete sentence. Nak baca, nak ambil yang mana satu? Nak ambil yang dia menyeru ke ataupun dia makan? Dua-dua ada. Ya, ini balik kepada formula asal. Kita panggil subjek, ya, verb dan objek. Subjek, verb dan objek. Ini subjek S, ini verb we, ini objek O. Ya. Jadi bila dia subjek kena baca dhammah Muhammadun. Kalau dia verb, kita tahu verb biasanya 3 huruf minimum, 3 huruf minimum, ya. 3 huruf minimum da'a. Ya. Tu minimum lah tu, ya. Da'a. Kalau di bawah akala 3. Ya. Kemudian objek dia accusative. Bila accusative, mana baris dia? Baris dia ialah fathah. Dah cerita tadi dah. Accusative. Cuma tadi Ustaz bagi contoh Muhammadan lah. Di sini takkan Muhammadan lagi. Ya, takkan Muhammad makan Muhammad. Takkan Muhammad menyeru Muhammad. Taklah, ya. Muhammad menyeru manusia. Jadi Anas, this is the accusative noun. Ya. Whenever you have accusative noun, it is an object. Mana baris dia? Fathah. Kat mana fathah tu? Dekat sin tu. An-nasa. An-nasa. Ya. Kalau bawah tumuran. Tumuran, ya. Dan ada pertanyaan pada minggu lepas. Pasal apa baca tumuran? Pasal apa baca an-nas? Ya. Pasal apa tak ada tanwin untuk an-nas? Dah ada alif lam, mana boleh ada tanwin? Pasal apa tanwin pada tumuran? Pasal tak ada alif lam di awal. Benda yang sama tuan-tuan. Pimai tangtu juga. Whether you have, ya, either or je. Either you want to have alif lam or tanwin. If you have alif lam, no tanwin. When you have tanwin, no alif lam. Berapa kali sebut tuan-tuan? Berpuluh-puluh kali dah. Mungkin dah beratus kali dah Ustaz sebut. Ya, dalam 27 siri ni tuan-tuan. So inilah application dia tuan-tuan. Ya, tadi Ustaz kata ada 3 nominative noun, accusative noun, ada genitive. Mana genitive? Ni dekat ujung ayat ni. Ni ujung dia. 3 masuk tuan-tuan. Nominative, accusative and genitive noun. 3 dia. Ya. Jadi macam mana nak jadikan dia genitive noun?
dengan memasukkan preposition before the noun. When you put preposition, what are the preposition? We have two here. Number one is ila, kepada. Ya. Number dua is ma'a, bersama. Ya. Ada yang kata ma'a bukan preposition. Fungsi dia macam preposition, tapi dia bukan preposition. Tak apalah, itu khilaf para ulama. Tapi yang pasti, selepas dua-dua preposition partikel ni, baris dia mesti baris bawah. Cuba tengok, Dato' Azizul, this is Allahi. Genitif lah ni. Aisyata. Ustaz kata tadi tak marbutah. Ya. Apa ni, dia genitif baris bawah. Siapa kata? Cuba tengok atas. Tak cara tengok atas. Ya. Kalau dia genitive noun, cuba tengok baris. Aisyata. Not Aisyati. This is the complete, ya, apa ni, example for the application, tuan-tuan. Apa tuan-tuan nak tanya? Ustaz dah bagi dia punya principle, ya, dia punya contoh pun dah ada application je. Any question so far? Kak Nurul, ada apa Kak Nurul? If any. Tak ada Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Cikgu, ya. Cikgu Nurliza, apa soalan? Assalamualaikum Ustaz, tak ada soalan Ustaz. Setakat ni faham ya? Faham. Okey, sebutkan 3 jenis noun tadi, apa cikgu? Nominative noun, accusative noun dengan genitive noun. Okey. Accusative dia mesti baris apa? Accusative dia mesti dia baris ke atas sebab dia objek. Fathah ya, fathah. Fathah. Kalau genitive mesti kasrah ke kadang-kadang tak boleh? Dia tengok pada noun tu lah, macam nama tadi ada, dia tak boleh ada kasrah. Yang contoh sebelum ni Ustaz bagi. Contoh mana ni? Contoh dalam ayat 2 ni lah dia. Aisyah ni. Mana boleh kasrah kan? Ya. Pasal apa tak boleh kasrah, Cikgu Noliza? Pasal apa Aisyah tak boleh kasrah? Sebab orang Arab. Orang Arab memang nak buat yang gitu. Nama Arab yang ada tak marbutah. Ya. Nama Arab. Bukan mesti nama Arab tu tak boleh kasrah. Ya. Muhammad pun nama Arab juga tapi boleh kasrah. Sebab apa? Sebab dia tak ada tak marbutah. Ya. Dia kena ada tak marbutah. Ya, okey. Okey, alhamdulillah. Tumuran. Cuba tengok tumuran ya. Tumuran ada fathah. Dan boleh agak ada. Kalau dia fathah tu biasanya dia subjek lah tu. Dia objek lah tu. Ya. Bila dia objek dia accusative noun. Okey ya. Kak Roiza boleh dapat tak yang ni? Ya, ni Ustaz dah bagi contoh ni. Dua-dua contoh. Ya, kita Ustaz, dah jumpa contoh ni ya. Silakan. Boleh? InsyaAllah Ustaz. Okey, Ustaz, nak tanya sikit boleh Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul lah. Kalau nama Arab tu tidak ada ta marbutah, let's say Zainab. So Ma'a apa Zainab jadi apa barisnya? Kalau apa tadi? Jannah apa? Nama Arabic name lah. Contohlah nama Zainab. So dia punya genitive noun dia berbaris macam mana? Genitive noun ya. Ustaz tak sebut lagi tu ya. Apa ni, akak dah bagi contoh yang lebih ni ya. Dia memang nama Arab ya. Tapi dia tak boleh ya. Dia tak boleh di apa kita panggil ya. Dia tak ada tak marbutah. Jadi macam mana baris dia? Bagus. Soalan tu bagus. Tapi Ustaz tak nak jawab dulu. Ya, sebab Ustaz tak nak tuan-tuan bercampur. Kuasai dulu yang ni ya. Alright. Okay. Kuasai dulu ni ya. Ya sama. Kuasai dulu yang ni ya. Yang nama-nama Ustaz bagi ni. Sebab nanti bercampur ya. Mungkin sebagian tuan-tuan dah dapat. Yang benda ni easy je kan. Ya, tapi ada ramai lagi yang tak dapat, yang mendiamkan diri ya, tapi dia tak cakap dia tak dapat. So Ustaz consider tak dapat lah ya. Sebab tuan-tuan tak bercakap. Melainkan yang bercakap kan. Jadi soalan tadi Ustaz tangguh dulu ya. Nanti kita bagi contoh Zainab pula macam mana. Ya, kalau ada dalam Quran senang tuan-tuan. Tapi sebahagian besar nama tak ada dalam Quran ya. Nama sahabat besar pun Abu Bakar tak ada dalam Quran. Omar tak ada. Ali tak ada. Sehebat Ali pun tak ada nama dalam Quran. Ya, Omar pun tak ada. Nama sahabat yang dalam Quran satu, Zaid. Ya, Zaidun, Zaidan, Zaidin. Zaid yang ada tuan-tuan. Ya, hebat Zaid ni pasal dia adalah anak angkat Rasulullah yang pertama. Sebelum Ali jadi anak angkat, Zaid dulu. Nama dia Zaid bin Harisah.
Nama Zaid ada dalam Quran. Ya, Zaid senanglah. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Dia macam Muhammad juga. Pasal dia tak ada tak marbutah. Ya, dan dia nama Arab. Okey, ya. Musa pun Jadi banyak. balik pada, ya, silakan. Kalau Musa kan Ustaz, Musa pun banyak kan. Kalau apa? Musa. Nabi Tak Musa. dengar. Nabi Musa. Musa bukan nama Arab. Musa nama Hebrew. Oh ya, ada 3 yang bukan lah. Ya. Yang Arab 3 je. Ya, Arab ni ialah siapa? Muhammad, ya, kemudian Soleh dan Hud. 3 je Arab. Yang lain tu semua bukan. Musa, Isa, Zakaria, ya, Daud, Sulaiman, semua tak ada tanwin. Pasal nama yang bukan Arab tak boleh tanwin. Ya, nama Arab kan Ustaz sebut tadi, yang boleh tanwin hanya nama Arab saja. Muhammadun. Kalau Musa, macam mana nak baca Musa? Musan, tak boleh. Pasal dia berakhir dengan alif maksurah. Ya, alif. Isa pun tak boleh. Ya, Zakaria pun tak boleh juga, berakhir dengan alif. Yahya pun berakhir dengan alif juga. Macam mana nak kata? Tak boleh. Hanya nama Arab saja yang boleh tanwin. So bila-bila kita jumpa tanwin, senang ya. Dia mana boleh agak tu nama Arab lah. Ya. Nabi Syuaib dia kan ada tanwin. Dia Nabi Syuaib kan ada tanwin, ya. Itu yang menarik mengajar orang pandai-pandai ni macam itulah. Ya, sebab kita banyak baca Quran, kita tengok Syuaib kan. Sebab itu sebahagian ulama kata Syuaib tu Arab. Tetapi dia ada consideration lain. Sebab dah tanya soalan, Ustaz kena ceritalah. Ustaz tak boleh menyembunyikan ilmu kan, ya. Yang pertama boleh tanwin. Yang kedua tengok geografi dia. Nabi Syuaib kat mana? Nabi Syuaib kat Jordan. Jordan negara Arab tak? Bukan sekarang. Long time ago. Ya, Jordan bukan negara Arab. Jadi oleh kerana Jordan bukan negara Arab, maka Syuaib bukan Arab. Sebab kalau Arab dia mesti duduk kat negara Arab. Nabi apa? Nabi siapa kita panggil? Nabi Hud. Nabi Hud kat Yaman. Yaman Arab tak? Yaman Arab. Ya, Nabi Muhammad, of course Mekah Madinah Arab. Nabi Soleh utara Madinah. Masih Arab Saudi sekarang. Arab tak? Yes. Nabi Syuaib tak. Ya, sebab itu sebahagian besar para ulama kata Syuaib bukan Nabi Arab. Kerana Syuaib datang daripada keturunan yang sama dengan Musa. Panjanglah cerita tu, kelas hari Rabu lah. Ya, jadi tolong hati yang kelas hari Rabu kita akan cerita lebih detail. Okey, soalan lain silakan. Ustaz nak tanya, nominative noun tu in Arabic mubtada ke Ustaz? Just nak double check. Betul Ustaz? Subjek. Oh dia subjek, bukan mubtada ya Ustaz? Memang dia lah tu. Ya, tapi Ustaz tak naklah guna yang Arab tu. Orang banyak NGO komplain nanti. Ada banyak NGO dalam ni. Ya, ada orang komplain. Jadi untuk mengurangkan komplain daripada NGO, okay, Ustaz. Yang dah tahu tu tahulah kan. Ya, dia subjek. Senang subjek. Sebab mubtada tu, okey. Banyak orang tak tahu mubtada tu apa benda. Ya, tapi kalau subjek senang. Subjek is the focus of the discussion. Habis cerita. Apa biasanya bila kita kata dia fokus, kat mana kedudukan dia? Dekat awal ke, tengah ke, ujung? Fokus. Ya? Awal. Mesti at the beginning. Ya, mesti dekat awal ayat. Ya, itulah fokus. Malaysia adalah sebuah negara merdeka. The focus is kat mana? The focus is on Malaysia. Ya. Itulah ya. Itu cerita dia. Jadi subjek tu mesti duduk di awal ayat. Ya. Kebiasaannya. Tapi nanti Kak Noraini tanya Ustaz. Boleh tak ya subjek tu duduk di belakang dia sebenarnya boleh. Ya, tapi ada sebab-sebab tertentu. Biasanya subjek mesti di awal ayat. Bagi orang yang dah tahu dan belajar bahasa Arab sebelum ni, subjek tu mubtada lah. Ya, itu cerita ni. Okey, soalan silakan. Apa soalan? Tak ada lah Ustaz, boleh continue. Ada apa? Bolehlah continue Ustaz. Tak dengar? I think boleh continue dah kot. Can we continue terus? Okey, ya. Ada soalan lain? Tak ada ya? Dah ada NGO suruh Ustaz continue. Okey, Ustaz continue ya. Kita pergi yang contoh nombor 3. Feminine plural. Pun dah belajar juga ya. Tapi Ustaz dah simpulkan dalam apa? Dalam table juga. Ya, cuba tengok as-sadaqat.
Ya, as-sadaqat. Ustaz bagi contoh satu tanwin, satu alif lam. Kalau perasan sama, macam Muhammad dengan Allah tadi. Tuan-tuan jadikanlah ni sebagai contoh umum, ya. Ni contoh umum. Muhammadun ada tanwin, Allah ada alif lam, ya. Ustaz apply benda yang sama kat bawah ni. Mutasyabihatun ada tanwin, ya. As-sadaqatu tak ada tanwin tapi ada alif lam. Konsep dia sama macam tadi juga, ya. Kalau dia subjek, dhamma. Subjek, dhamma. Ya, as-sadaqatu dhamma. Mutasyabihatun tanwin dhamma. Dia subjek. Ya. Dan dia nominatif. Kalau kita tengok kalau dia jadi objek sama. Ya. As-sadaqat juga mutasyabihat. Tapi dia tak boleh bagi baris fathah. Kalau macam tadi, Aisyah tadi, ya. Aisyah dengan Hamzah dia fathah. Kalau dia objek dia fathah. Tapi kalau dia feminine plural, ya, feminine plural, feminin kan? As-sadaqat, mutasyabihat. Macam mana tahu dia plural? Ada alif ta dekat belakang. Ya, at the end ada alif ta. Jadi bila ada alif ta, dia adalah feminine plural. Bila dia feminine plural, kalau dia jadi objek, dia tak boleh bagi baris fathah, tak boleh. Patutnya fathah. Tapi kita letak kasrah. Ya, sebab apa? Sebab memang macam tu kaedah dia. Ya, yang ini tak boleh nak banyak komplain-komplain sebab dalam Quran macam tu so terimalah. Ya, terima saja as-sadaqati. Tak akan jumpa as-sadaqata, tak ada. Kalau dia datang selepas preposition sama as-sadaqati. Ini senang. Tapi kalau objek susah sikit. Pasal dia tak ada as-sadaqata. Mutasyabihat sama juga. Tak ada mutasyabihatan, mutasyabihatin. Ya, dan dia adalah objek. Bila dia objek, dia adalah accusative noun. Kalau datang selepas preposition, genitive noun. Selesai, tuan-tuan. Apa soalan? Silakan. Ada soalan? Apa nak tanya? Ada? Silakan. Ya, ada soalan? Ustaz, Tak ada. Ustaz, yang ni Ya. ada function of nouns. Apa? Function of nombor 2 tu, nombor 2. Kasrah. Patutnya objek fathah kan? Tapi sini Yang mana? ni dekat nombor 2 ni. As-sadaqati kan? Patutnya objek dia fathah. Fathah. Kan? Tapi ni kasrah. Tulis sini kasrah. Sebab dia ialah feminine plural. Hanya boleh dibaca dua cara saja. Jadi tak ada as-sadaqata, tak ada. Ya. Mutasyabihatan tak ada. Dia jadi kasrah juga. Tapi dia objek. Sebab apa tak boleh baca? Memang tak boleh baca. Memang tu kaedah dia. So kena terima je lah. Ya. As-sadaqati mutasyabihatin. Macam tu lah. Boleh? Okey. Boleh, Tan Sri? Ini yang kira macam keluar daripada konsep standard tu ya. Sebab nama dia pun abnormal noun. Dia ni abnormal noun. Macam Aisyah tadi. Ya. Pasal apa Aisyah tak boleh baris bawah? Ya. Pasal dia abnormal noun. Macam mana kita tahu dia abnormal noun? Kalau dia ada tak marbutah dan dia adalah nama lelaki dan perempuan. Ya. Kalau di bawah ni sama. Yang boleh baca dua cara ni ialah yang hanya boleh baca dua cara, kita namakan dia abnormal noun. Abnormal noun memang tak boleh baca tiga cara, tak boleh. Sebab ada dhammah dengan fathah ataupun di sini dhammah dengan kasrah. Cuba tengok as-sadaqatu dhammah, as-sadaqati kasrah, as-sadaqati kasrah. Sebab tu Ustaz tetap bagi tiga contoh. Ya, tiga kolom. Sebab dia tetap akan jadi subjek, dhammah. Dia tetap akan jadi objek, kasrah. Dia tetap akan jadi noun after preposition, kasrah. Dan dia tetap ni juga, tiga nama juga. Nominatif, accusative, genitive. Itulah cerita dia. Macam mana nak kenal, Ustaz? Macam mana nak kenal yang objek yang ni ialah abnormal, noun ini ada abnormal noun. Is it because of the tadi yang ni Sebab alif ta kat belakang, alif ta. Dia nama pun feminin.
Feminine plural kan Ustaz? Feminine plural. Sebab dia ni feminine plural. Feminine plural memang ada alif ta dekat belakang dan Sri. Okey. Itulah feminine plural. Bila dia ada alif dan ta ni belakang ni. Ni Ustaz highlight kan. Itu yang mengenalkan kita membezakan yang ini ialah sebenarnya abnormal noun. Jadi abnormal noun tapi feminine plural. Feminine plural. Sebab ni Aisyah ni pun ini pun abnormal noun juga, tapi abnormal noun yang ada tak marbutah. Dia bukan apa ni plural. Ini singular noun. Hamzah singular noun. Dekat bawah ni kita cerita, tuan-tuan kena baca semua ni. Ustaz dah letak ni, feminine plural. Not singular. Not feminine singular. Atas ni singular. Ni singular ni. Ya, pasal Aisyah bukan nama dua orang, nama seorang. Hamzah nama seorang. Kalau di bawah ni, ya, dia bukan nama orang ni. Dia apa? As-sadaqat. Ya, as-sadaqat ni sedekah-sedekah ataupun zakat-zakat, bukan satu, banyak. Ada apa? Zakat fitrah, ya, ada zakat pertanian, tu as-sadaqat sebab dia banyak. Ya. Mutasyabihat pun begitu juga. Benda-benda yang syubhat, benda-benda yang kita tak pasti. Ya, yang kita tak pasti lagi, kita panggil mutasyabihat. Kita tak tahu kan, macam orang duk sebut apa ni, apa kita panggil, ya, apa cerita, ya, tentang arash Allah, ya, kita tak tahu macam mana arash Allah ni sebenarnya, itu dipanggil mutasyabihat. Ada banyak tak? Banyak, ya, benda-benda yang kita tak pasti, ya. Jadi bila kita tak pasti tu, ya, dia jadi mutasyabihat. Mutasyabihat, adakah dia kategori feminin, plural? Yes, ada alif ta dekat belakang, sama macam ni, ya. Cuma as-sadaqat dia ada alif lam. Kalau mutasyabihat tak ada alif lam, ya, dia ada tanwin. Itu je lah. Kalau Tan Sri nak pilih yang ada alif lam, tak ada tanwin. Kalau nak pilih tanwin, tak ada alif lam. Kan benda yang sama juga tu. Ya. Cuma macam tadilah, ya, dia tak boleh baris fathah, tak boleh. Dia hanya dhammah dengan kasrah. Pasal dia kategori abnormal noun. Benda yang sama, tuan-tuan. Terima kasih. Dia sama. Hari tu Ustaz dah ajar masa kita belajar munafikin, munafikat. Ingat tak? Kan Ustaz dah cakap kan? Cuma Ustaz simpulkan, ya, simpulkan dalam bentuk table supaya lebih mudah faham. So itulah 3 contoh yang Ustaz boleh bagi, ya, pada hari ini. Contoh yang simple, ya, yang nama Arab Muhammadun, yang ada tanwin dan Allah. Ni kita dah tahu dah. Kategori masih sama. Nominatif, akusatif, genitif. Kita bagi contoh yang ni normal noun, ya. Abnormal noun. Ustaz bagi contoh lelaki dan perempuan. Ya, Aisyata, Aisyatu, Hamzatu, Hamzata. Masih nominatif, akusatif, sama, tuan-tuan, 3 kategori. Cuma untuk nama lelaki dan perempuan, nama Arab yang ada tak marbutah, ya, tak marbutah. Yang tak ada tak masuk kategori ni. Ya, tadi soalan Kak Nur Aini yang tak ada tak marbutah. Zainab tadi Ustaz tak layan dulu. Pasal belum sampai lagi, biar dulu, tuan-tuan. Kita fokus pada yang ni, gigit dulu yang ni. Ya, dia Hamzatu. Kalau dia objek, Hamzata. Kalau dia preposition, patutnya Hamzati lah. Tak, dia Hamzata. Pasal dia abnormal. Abnormal tak boleh baca 3 cara. Sama macam di bawah ni. Ya, as-sadaqat, as-sadaqat. Ya, ada alif lam. Jadi tak adalah tanwin. Tapi boleh baca dhammah. Mutasyabihatun, pasal tak ada alif lam. So kena baca tanwin. Boleh baca dhammah. Ya. Tetapi untuk objek tu, patutnya as-sadaqata, tak boleh baca. Sebab untuk feminin plural, dia tak ada as-sadaqata. Dia tak ada mutasyabihatan, tak ada. Ya, pasal apa? Memang tak ada, tuan-tuan. So tak boleh nak komplain lah, ya. Sebab memang kaedah dalam Quran macam tu, so terima je lah. Okey, ada apa last sebelum kita masuk contoh lain? Contoh Quran. Ustaz? Ada apa? Ya. Ustaz, is tak a special word that itu kita boleh pay attention sama ada is tak maftuhah atau tak marbutah. If we just concentrate on that also, that's one way of memorizing it, Ustaz. Is it like that? Kalau tak marbutah, okey. Tak marbutah, okey. Tapi kalau tak maftuhah saja tak cukup. Sebab dia bukan only tak maftuhah. It is alif plus tak marbutah. Alif plus tak maftuhah. It is not sadaqah. It is sadaqat. Alif tak.
Ya, mutasyabihat. Jadi not only tak maftuhah, ya, tetapi alif and tak maftuhah. Ya, itu lebih tepat lagi, ya. Okey, ada lain silakan. Thank you. Ya, sama. Datuk Azizul ada. Silakan. Ustaz, jadi bermaksud kalau ada alif So dengan far ta, saya mengikuti Ustaz dengan teliti. Ya, okey. InsyaAllah. Macam mana soalan? Ya. bermaksud kalau ada Tak dengar. alif dengan ta, bermaksud yang Ha. tu selalu feminine plural. Feminine plural, betul. Maksud Alif tak di belakang memang feminine plural. Tak ada pilihan lain. Semua feminine plural mesti ada alif dan tak maftuhah di belakang. Sentiasa, always. Ya. Okey, ada lain? Tak ada? Okey, kalau tak ada kita masuk contoh yang lebih apa? Yang lebih Quranik, ya. Quranik. Kita bagi contoh. Tadi kita dah bagi Muhammadun. Ya. Kita bagi contoh yang biasa kita jumpa. Surah Al-Baqarah, surah 2. Ayat 285. Ni kita baca tiap-tiap pagi lepas subuh, lepas sembahyang subuh dan lepas sembahyang maghrib. Ya, kita baca kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ustaz tak baca ayat semua, ya. Ustaz ambil yang jadi fokus kita highlight. Kullun amana billah. Cuba tengok kullun. Kullun tu ada apa kat situ? Ada alif lam ke tanwin? Of course tanwin lah. Kullun kan tanwin tu. Ya. Jadi dia berada di awal ayat dan dia boleh agak dah. Dia adalah subjek. Kalau dia subjek, apa kategori noun dia? Nominatif. Bukan accusative, bukan genitive. Ya. Okey, selesai, ya. Okey, selesai. Jadi kita kalau ikut kepada kita punya apa tadi, ya, kaedah, ya. Macam tadi kan, yang Muhammadun da'a Muhammadun akala, ini subjek, verb dan objek. Yang lain ni adalah aksesori je lah. Tambahan, ya. Banyak juga ayat dalam Quran yang dia ada subjek, ya. Dan dia ada apa kita panggil, dia ada verb, ya. Tetapi dia tak ada direct object, dia tak ada. Ya, dia tak ada direct object. Pasal apa dia tak ada direct object? Sebab apa ni, verb amana dia mesti bersambung dengan ba ni, B. Amana B. Dia tak ada pilihan. Amana B. Ya. Kalau tak ada huruf B ni, tak ada ba ni, kita akan baca kullun amanallaha. Pasal tak ada ba ni, ya. Tapi sekarang kita tak boleh baca Allah tu sebagai fathah, tak boleh. Kita kena baca dia baris bawah. Kita kena baca dia sebagai genitive noun. Sebab apa? Sebab ada particle of preposition kat sini. Ya, ni Ustaz tulis ni, particle of preposition. Dia particle tapi particle jenis preposition. Ya, campur dengan genitive noun. Genitive noun tu Allahi. Nampak tak tuan-tuan, ya? Jadi maknanya, ya, untuk tuan-tuan yang join kelas ni, mungkin ada yang baru, ya. Sebelum ni kita belajar subjek, lepas subjek ada verb, lepas verb ada objek. Kadang-kadang objek tu dia tak direct. Dia ada objek tapi tak direct, dan kita tak panggil dia objek. Ya, yang objek direct tadi macam ni. Ustaz bagi contoh yang ada direct objek. This is direct object. Yang kita boleh tengok fathah dekat belakang. Sama ada fathah an-nasa ataupun tanwin fathah, tumuran. Ya. Ini dua-dua ni tuan-tuan, nombor 1 dengan nombor 2 ni yang Ustaz tulis objek ni, ini adalah direct object. Kita boleh nampak dia tu objek pasal dia jadi accusative noun. Tapi kalau dekat bawah ni billahi, mana nampak? Mana fathah? Tak nampak fathah. Kita nampak kasrah, ya. Billahi. Pasal apa billahi? Sebab ada partikel depan dia. Bila ada partikel, dia tak boleh fathah, dia kena baca kasrah. Ya. Jadi tak nampak objek dia secara direct, tak nampak. Sebab kita akan tengokkan apa ni pada fathah kan? Tak ada fathah. Tak boleh. So jadi macam itulah kullun amana billahi. Ya. Okey, apa soalan tentang kullun amana billah dulu? Jangan tanya yang belakang tu, fokus yang depan dulu. Kullun itu subjek. Pasal apa dia subjek? Sebab dia domah. Pasal dia nominative noun. Verb macam biasa, past tense. Kita tak bagi contoh present tense lagi. Ya, past tense dulu. Kemudian dia punya preposition huruf ba. 1 daripada 9 ba. Ya. Kemudian apa noun dia? Allah. Pasal apa tak boleh baca Allahu?
Sebab dia bukan subjek. Pasal apa tak boleh baca Allah? Sebab dia bukan direct object. Ya, tetapi dia indirect object. Ya, bila dia indirect object tak boleh baca fathah, kena baca kasrah sebab depan dia ada huruf ba. Bila-bila masa ada huruf ba, huruf B itulah, B tu kan, ya, huruf dia ba, bunyi dia B. Ya, maka kita kena baris bawah billahi wa billahi bismillahi, ya. Macam tu contoh. Apa soalan? Silakan. Ya, apa nak tanya? Buat sikit. Ustaz. Ya. Dalam penggunaan bahasa Arab ni, amanah dalam tu terjemahan diikuti dengan B. Ya, Ustaz. Kalau tak diikuti dengan B boleh tak? Kalau bahasa Arab memang kejap Ustaz nak kejap. Oh. Suara orang. Ni. Ada apa? Okey. Mana ada mute man? Ni mute. Okey, Haji Megat, sambung soalan tadi, minta maaf. Ya. Dalam penggunaan bahasa Arab, ya. Bila kita sebut amanah, kita mesti ikuti dengan B. Ada masa tak kita sebut amanah? Memang ada lah, dia phrasal verb. Haji Megat, dia phrasal verb. Phrasal verb tu dia mesti verb campur dengan preposition. Itu kita panggil phrasal verb. Dan tak ada pilihan. Macam kita kata zahaba kan, contoh saya bagi ya. Zahaba makna telah pergi kan. Zahaba mesti ila. Dia tak boleh ganti dengan benda lain. Zahaba ila, ya. Zahaba Muhammadun ila. Dia tak boleh tukar zahaba min, zahaba ala, ya, tak boleh. Dia memang dia punya regu dia, pasangan dia. Kalau amanah B, ya, amanah mesti B. Dia tak boleh amanah ala, ya. Dan boleh tak amanallah, tak boleh. Dia mesti ada preposition. Itu memang syarat dia. Pasal dia masuk kategori phrasal verb. Ya, ni tinggilah sikit, ya. Tapi nak buat macam mana kan, dah tanya Ustaz jawablah. Boleh tak apa faham Haji Megat? Ya, Ustaz faham. Dah kadang-kadang takut tersilap bila buat ayat tu kan. Kita betul. Ya. Bar kat situ. Sebab tu bila Quran bagi tu memang kena terima. Memang itulah kaedah dia, ya. Amanah bi. Okey, ya. Jadi adakah dia direct object? Tak nampaklah Haji Megat. Haji Megat nampak tak Allah tu, kalimah Allah tu sebagai direct object? Nampak tak? Nampak dia sebagai direct object? Nampak. Mana nampak Haji? Tak pasal. Mana nampak? Amanah billah tu tak direct object. Ni direct object ni. Ni direct object. An-nasa. Nampak tak An-nasa ni direct object? Haji Megat? Baik, nampak An-nasa nampak direct object sebab di baris atas tu. Pasal ada fathah. Billahi mana nampak direct object? Pasal dia tak ada fathah. Mana ada Allah fathah? Tak. Tapi kalimah Allah tu tak fathah. Dia kasrah tu. Ya. Pasal apa dia kasrah? Pasal ada preposition depan kan? Ya. Okey. Maksud jadi saya, memang dia bukan direct object. Ya. Maksud saya direct object tu kalau kita ambil dia sebagai satu keadaan amanah billah tu maknanya kita beriman dengan Allah. Allah itulah yang objek objeknya. Betul. Tapi kalau dalam analisis dia bukan direct object. Sebab itu Ustaz guna. Dia memang objek. Ya, sebab kita dah bagi tahu tadi, kalau dia objek, dia accusative noun kan? Kalau accusative noun, apa baris dia? Accusative noun, apa baris dia? Fathah. Mesti fathah. Di sini nampak tak kalimah Allah tu difathahkan? Kan tak nampak.
Ya, tak nampak ya. Kalau kita terjemah bahasa Melayu memanglah setiap sesuatu telah beriman dengan Allah telah beriman. Cuba terjemah bahasa Melayu. Telah beriman kepada Allah ke, telah beriman dengan, dia ada preposition kat situ. Dia tak boleh setiap orang beriman Allah, tak boleh. Kalau macam betul, Muhammad tak boleh kan. Nampak tak Haji Megat? Okey. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, jadi sebab itu Ustaz tak letak dia sebagai objek. Ustaz letak dia sebagai particle of preposition yang Ustaz merahkan ni campur dengan genitive noun. Siapa dia genitive? Baris bawah mah genitive. Kalau baris fathah dia accusative. Dhammah nominative. Cuma mungkin tuan-tuan tak biasa lagi sebutan tu tak apa. Subjek nominative noun. Kalau dia objek dia accusative noun. Tapi kalau dia datang selepas preposition dia genitive noun. Itu Ustaz letak dia ni, nampak kan? Ustaz letak detail particle of preposition, dan genitive noun. Tambah Ustaz azan ni, bagi laluan azan sekejap, kita nak jawab azan. Tapi kalau tuan-tuan ada soalan, boleh dikemukakan. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imati sayyidina wa syaraf wa darajatil 'aliyah tarafi'ah wa barakatuh. Maka la tusriful mi'ad. Ya tuan-tuan, apa soalan? Silakan. Dah habis dah azan. Ustaz. Ya soalan silakan. Ya. Ustaz, jadi because of the be because of the preposition jadi semua menjadi kasrah. Malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi is because of the be Okey Ustaz. Tapi tak nampak kan? Tapi be tu tak nampak. Ya. Okay. Jadi whatever that comes after that bukan he lah ya Ustaz ya. Okey. Ya, betul. Sekarang Ustaz, bukan pasal apa yang kita nak belajar. Sekarang ni saya dari segi maknanya di sini Ustaz, malaikat dan rasul kita tahulah kita akan beriman kan Ustaz.
di situ kitab tu saya kurang faham. Kenapa kitab kena beriman? Itu soalan saya, Ustaz. Bukan malaikat beriman ni. Nanti Ustaz, apa maksud di situ? Kalau Maknanya setiap manusia Aha. nanti Ustaz terjemahkan, Ustaz terjemah dengan Alright. Nadir. Kulun ni setiap manusia. Setiap manusia telah beriman dengan Allah dan beriman dengan malaikatnya dan beriman dengan kitabnya dan beriman dengan rasul-rasulnya. Okey. Jadi Jadi yang beriman tu bukan malaikat. Kita sedang bercakap manusia tu, manusia. Ya. Correct. Ya, okey. Ya. Okay, thanks Ustaz. Ya. Ya, sama-sama. Ada soalan lain silakan. Ya. Ya, silakan. Tak dengar? Kuat sikit. So, hujan lebat di sini, ya. Doa mudah-mudahan tak blackout aja, ya. Ya, ada soalan, silakan. Tuan-tuan, ada soalan? Tak ada Ustaz. Tak ada, ya. Sebab apa ni? Ni ada 2-3 orang ni yang tak mute ni. Ya, sebab macam nak tanya soalan tapi tak tanya. Okey, sekali lagi, kulun, ya. Kulun ni dia subjek. Pasal apa dia subjek? Dia berada di awal ayat. Tu contoh dia. Bila dia di awal ayat, dia subjek, mesti domah. Tetapi sebab apa dia ada tanwin? Dia domah tanwin lah. Pasal dia tak ada alif lam. Selesai. Ya. Kemudian verb. Verb memang 3 huruf minimum. Hamzah min nun. Bukan alif min nun. Alif tu rumah saja. Selesai. Kemudian kita tengok, ya. Patutnya kalau kulun ni subjek, amanah verb, mesti dia ada objek. Tak. Ya. Dia tak ada direct objek. Sebab untuk verb amanah, dia mesti ada be. Ya. Dia tu memang regu dia. Kalau verb macam da'a, dia tak ada preposition. Akala tak ada preposition. Tapi kalau amanah dia ada preposition. Dan siapa yang ajar preposition ni? Ni orang Arab ajar. Dan Allah iktiraf dalam Quran. Ya, sebab ni contoh Quran. Amanah bi. Ya, amanah billah. Amanah bi malaikatihi. Amanah bi kutubihi. Amanah bi rusulihi. Pasal apa tak ada ulang huruf ba ni? Pasal apa tak kata wa bi malaikatihi? Tak perlu. Sebab dah ada waw. Dan waw ni apa nama dia? Waw ni adalah connector. Dia adalah connector. Bila ada connector, kita tak perlu ulang apa ni preposition tadi. Particle preposition tak perlu ulang. Jadi sepatutnya amana billahi wa bi malaikatihi. Yang ni wa amana bi malaikatihi. Wa amana bi kutubihi. Wa amana bi rusulihi. Sebab itulah semua baris bawah ni. Sebab tu kalau billahi, malaikatihi, kutubihi, rusulihi, ya, sama. Sebab ada waw tu dah tak perlu ulang amanah billah. Pasal ayat ni asalnya, ada berapa ayat ni? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ayat yang digabung jadi satu. Patutnya kullun, dengar baik-baik. Kullun amanah billah. Kullun amanah bi malaikatihi. Kullun amanah bi kutubihi. Kullun amana bi rusulihi. Tapi digabungkan, ya, 4 ayat jadi satu. Sebab itulah waw tu dipanggil sentence connector. Itu jawapan dia. Dan semua yang baris bawah ni kita panggil genitive noun. Allahi genitive noun. Malaikati genitive noun. Ya. Kutubi genitive noun. Rusuli genitive noun. Pasal apa Ustaz dah sebut yang ha belakang ni? Sebab itu pronoun. Jadi makna ada 3 ni. Nanti Kak Suhati tanya, wa malaikatihi ni ada berapa? Ada berapa word kat situ? Ada 3. Ada waw sebagai partikel, ada malaikati sebagai noun tadi, ya, dan ada pronoun dia. Dan malaikatnya. Nya tu siapa? Nya tu Allah lah. Ya. Setiap manusia telah beriman kepada Allah atau dengan Allah. Setiap manusia telah beriman kepada malaikat-malaikatnya. Nya tu Allah. Kutubihi, kutubnya, kitab-kitabnya, nya Allah. Rusulihi, rasul-rasulnya, Allah juga. Itulah cerita dia. Ya. Ada soalan? Tak ada, ya. Okey. Kalau tak ada kita buat tu. Ya, silakan.
So yang baris bawah tu dekat bukan yang ha tu lah ya. Kati tu lah, malaikati. Oh, bukan yang ha tu lah. Sebab yang Ustaz tanya merah ni kenapa ya? Yalah, nak bezakan dia tiga perkataan kat situ. Ada tiga perkataan. Waw tu satu perkataan, malaikah dua, hi tu tiga. So bukan maknanya yang baris bawah lepas B ni bukan yang dekat pronoun lah, dekat yang dekat noun tu lah ya. Faham? Macam mana? Maknanya baris bawah yang untuk selepas B ni adalah dekat noun tu lah, bukan dekat pronoun tu kan? Bukan, Ustaz tak tulis pronoun kat situ. Ya, sebab tu Ustaz tak tulis. Takut tuan-tuan keliru. Tapi kalau nak Ustaz boleh je tulis, ya. Sebab saya pun keliru sebab ha tu yang merah ha bawah tu hi semua yang bawah tu yang merah tu saya ingat yang hi tu yang baris bawah. Yang hi tu kan ikut malaikah. Cuba tengok yang tengah-tengah tu. Malaikati, itulah yang baris bawah. Kutubi kan baris bawah. Rusuli kan baris bawah. Yang hi tu dia mengikut. Dia ikut je. Malaikati. Yalah, takkan wa malaikatihu. Tak boleh sebut ikatihu. Mana ada orang sebut? Ketawa orang Arab. Malaikatiha. Tak boleh. Mestilah malaikatihi. Cuba tengok dia punya sebutan dia pun flow dia cantik. Malaikatihi, kutubihi, rusulihi kan. Cuba tengok ya. Dekat ayat Quran dia bunyi dia pun dah sedap dah. Ya, jadi hi kat belakang tu semua pronoun Ustaz tak letak. Pasal takut tuan-tuan keliru. Rupanya tak letak tu pun keliru juga. Tak boleh tolong. Ustaz tak boleh tolong ya. Jadi malaikati itulah Kak. Malaikati tu. Ya, kutubi tu. Jadi yang hi di belakang tu sebab apa Ustaz? Sebab nanti tuan-tuan takut tuan-tuan faham malaikati itu satu perkataan. Tak. Malaikati satu perkataan, hi itu pun perkataan juga. Sebab tu Ustaz buat merah ni, ya. Sebab waw ni perkataan lain, malaikah perkataan lain, hi pun perkataan lain. Ada berapa perkataan kat situ? Ada tiga. Ada tiga. Jadi tolonglah bezakan. Ya, sebab tu Ustaz dah tukar warna tu supaya tuan-tuan tak keliru. Ya, okey. Ada soalan lain, silakan. Silakan. Ustaz, silakan. tapi Ada soalan lain. Ya. Bila tu ada kat Quran Ustaz. Kasrah tu ada bila. Bila apa? Tak, tadi Ustaz kata B tu tak ada baris kan? Actually kat Quran ada kan? Ada baris? Tak, Ustaz tak cakap. Ustaz tak cakap. Okay, sorry. Ingat tadi dengar macam Ustaz cakap. Tak cakap, ya. Ini cuma Ustaz terlupa nak letak baris saja. Pasal dengan tuan-tuan dan perempuan, Ustaz, sebab tu kadang, ya, Ustaz dah buat nota tu, Ustaz tengok balik. Ada tak tertinggal? Sebab nanti tuan-tuan akan tanya. Rupanya ada juga tertinggal. Ya. Setelah sejam, 2 jam buat ni, rupanya ada. Ustaz dah letak baris dah. Tengok, oh lah tertinggal. Ada. Nampak macam mana? Tuan-tuan pun dah komen, tak apa, tak ada masalah. Ya. Cuma nak bagi tahu human error tu sentiasa ada. Ya. B tu ada baris. Tapi Ustaz tak sebut. Ya, ini ayat Quran ni memang ada B tu ada baris. Ayat Quran ni. Ni bukannya ciptaan Ustaz bukan. Okey ya. Ada soalan last sebelum kita masuk satu lagi contoh. Kita masuk contoh yang lain. Ada apa? Yang contoh ni. Ini mudah saja ya. Subjek macam atas ni ya. Nanti apa Kak Sajidah tanya Ustaz ya. Ni subjek, verb, objek. Ada tak yang tak ada subjek, verb, objek? Memang berlambat-lambat dalam Quran. Cuma yang ni basic. Ya, subjek, verb, objek, SVO. Kalau di sini subjek, verb. Ya, kerana verb ni, verb past tense ni dia memang kena ada preposition. Jadi dia tak nampak subjek, verb, objek tu tak nampak. Ya, dia lebih pada subjek, verb, kemudian partikel. Ya, lepas partikel baru nampak noun. Dan noun tu tidak fathah. Noun tu kasrah. Sebab apa? Mana boleh noun yang datang selepas normal noun yang datang selepas preposition baris depan tak boleh, baris fathah tak boleh. Ya, dia mesti baris bawah dan dia adalah genitive noun. Ya, okey selesai. Kalau ada soalan tanya, kalau tidak Ustaz nak masuk yang bawah. Ustaz, ya, saja nak cakap je Ustaz, macam sentence tadi kan, semua orang dah tahu kan, bila kita baca kita dah faham kan, seronok juga Ustaz ya. Ya betul. Every word kita tahu kan. So that mean bukannya kita tak boleh faham, tapi kalau kita dah tahu semua vocab, mesti kita boleh baca dah Quran, kita dah boleh faham.
Ya, memang betul. Ya, memanglah macam Tan Sri cakap tadi, apa ni, lacking of vocabulary, memang betul. Tapi banyak dalam Quran tu kita dah tahu. Contoh ya, macam ni jadi Kak Majid dah sebut kan, ya. Kulun mungkin orang tak tahulah maknanya. Kulun makna setiap, dan sini merujuk pada setiap manusia. Boleh juga masuk setiap jin yang beriman, boleh. Ya. Okey ya. Cuma macam tadi, Kak Mazidah tanya balik kan. Soalan Kak Mazidah tu sebenarnya bukan Kak Mazidah seorang. Ramai lagi yang macam tu. Dia kata pasal apa? Ya, malaikat pun beriman dengan Allah. Rasul pun beriman. Tapi tak nampak pula kitab beriman dengan Allah. Memang, ya, bagus. Kak Mazidah tanya tu bagus sebenarnya. Sebab yang beriman dengan Allah ni bukan malaikat, bukan rasul. Memang mereka beriman. Tapi ayat ni nak cerita manusia yang beriman dengan Allah, beriman dengan malaikatnya, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan rasul-rasulnya. Maknanya kan ini kan rukun iman ni. Beriman Sebab dengan tu dia Allah, ada beriman dengan bunyi tu, malaikat. Ustaz. Sebab tu dia ada bar tu dengan Allah kan. Ya, tapi orang tak nampak sebab dekat selepas waw tak ada bar. Orang tak nampak. Ya. Tapi Contohnya kita tadi dah Kak tahu Mazidah, wow ya. tu connector. Kita dah tahu dah tu semuanya kan. Dan malaikat dan kitab dan rasul. Betul lah, ya. Tapi bukan semua orang faham Kak Mazidah. Kak Mazidah mungkin faham, ya. Tapi mungkin ada lagi yang masih belum faham. Tapi yang ni Ustaz jelas lah, ya. Okey, Ustaz masuk contoh. Tak ada soalan, Ustaz masuk contoh. Satu lagi, Ali Imran. Ya, yang ni panjang. Ada 3 ayat ni. Satu ayat, ayat 7. Tapi Ustaz pecahkan 3. Pasal 3 tu ada makna tersendiri. Kerana Ustaz dah sebut, ya. Dalam Quran, wakaf kita tengok makna. Kalau makna dia komplit, maka kita boleh wakaf dekat situ. Dan tak perlu ulang. Itu kata Dr. Yusuf Qaradawi. Ustaz dah bagi tahu kan fatwa dia. Masa dia jadi imam solat tarawih, orang tegur kan? Bukan orang tegur. Orang tak berani tegur dia, ulama besar. Tapi bila dah habis solat, masa minum-minum, orang tanya soalan. Dia pun jawab. Macam itulah cerita dia. Okey, kita bagi contoh yang nombor 1 dulu. Ali Imran surah 3 ayat 7. Huwallazi anzala alaikal kitab. Okey, ini senang. Ya. Ini apa kita panggil? Ini macam contoh subjek, verb, objek juga. Tapi dia bukan macam tu, ya. Kalau macam ni contoh ni Muhammad da'a An-Nas ni, nampak subjek, verb dengan objek sebelah-sebelah. Tapi kalau yang di bawah ni tak nampak. Nampaklah huwa tu subjek. Huwa tu makna dia. Ya, huwa tu dia kan, dia. Ya, dia pronoun tu. Ya. Kemudian anzala nampaklah verb, tapi tengah-tengah tu ada relative pronoun. Ya. Huwallazi. Maksud Allah nak kata dialah Allah yang ada yang kat situ. Jadi bila ada yang tu tak nampak sangat dia punya verb tu. Rupanya verb tu sebelah dia. Wallazi. Patutnya huwa anzala, tak payah allazi, ya. Tapi Allah nak tambah untuk menunjukkan, untuk spesifikkan. Dialah huwa Allah allazi yang anzala, telah menurunkan alaika, ya, ke atasmu. Patutnya huwa anzala alkitabah. Kalau macam tu senang. Ya, Haji Megat, kalau macam tu senang. Huwa patutnya 3 kolom. Macam sekarang ni ada 5 kolom. Patutnya 3 je. Huwa anzala alkitabah sepatutnya. Tapi dekat sini jadi 5 kolom. Sebab Allah nak specify huwa tu dengan allazi. Ya. Dan nak bagi tahu bila Allah turunkan kitab tu kepada siapa. Ya. Jadi kepada siapa, ya? Kepadamu, kepada engkau. Siapa engkau tu? Nabi Muhammad lah. Alaika, ya. Patutnya ala dan ka. Tapi sebab bila ala digabungkan dengan pronoun, ya, dia hidup huruf ya tu. Sebab tu kita kena kata alaika. Tak boleh kata alaka, tak ada. Dalam Quran alaika. Ya, alaika. Ya, alaika. Kemudian alkitabah. Alkitab jadi apa? Ya, dia jadi objek. Mana tahu? Ini baris fathah. Bila dia objek, apa jenis noun kah dia? Ya, accusative noun. Selesai tuan-tuan, ya. Subjek ni apa? Subjek ni apa noun? Ya, subjek ni Kak Masita, huwa ni apa jenis noun dia? Nominative. Nominative noun. Alhamdulillah, ya. Anzala verb dia. Berapa huruf? Kali ni 4 huruf. Anzala, ya, telah menurunkan. Semua telah. Sebab kita bincang hanya past tense dulu. Ya. Alaika, ke atas engkau. Siapakah engkau ni? Nabi Muhammad SAW. Quran tak Allah turunkan kepada Abu Bakar. Quran pada Nabi Muhammad. Ya.
Al-kitaba, kitab itu. Apakah kitab itu? Al-Quran lah. Ya, sebab konteks dia konteks Nabi Muhammad, Al-Quran lah. Kalau Allah sedang bercakap dengan Nabi Musa, apakah Alkitab tu? Taurat. Kalau Allah bercakap dengan Nabi Isa, apakah kitab tu? Injil. Ya, tu cerita dia. Okey ya, selesai. Ni contoh macam tadi tapi dia ada banyak aksesori dia. Ya, ada allazi relative pronoun dan ada alaika. Ya, patutnya huwa anzala alkitabah. Sudah, ayat tu komplit. Ya, tapi kadang-kadang Allah tambah lagi ya sebagai penyedap. Huwallazi anzala alaikal kitab. Ya, boleh tak kita tukar? Huwallazi anzalal kitaba alaika? Boleh. Tapi sebab apa Allah buat dalam bentuk ni? Ya, kerana ada rima, ada rhyme yang Allah nak kenakan. So kita kena terima je lah. Ya, sebab nanti tuan-tuan tanya pula, boleh tak letak alaika tu di belakang selepas alkitab? Boleh. Ya, ni kolom yang keempat ni daripada kanan. Subject, relative pronoun, past tense, particle preposition. Boleh tak ni alaika ni letak di apa? Di tempat terakhir. Maknanya Alkitab Ustaz letak dulu, alaika letak di belakang. Jawapannya boleh, dari segi bahasa boleh. Tapi oleh kerana ni ayat Quran, tak boleh tukar lah. Ayat Quran memang tak boleh tukar. Ya, sebab tu kalau Quran kata Rabbana, Rabbana lah. Kalau Quran kata Rabbi, Rabbi. Jangan tukar. Ya, mentang-mentang dah belajar bahasa Arab, ya, kita tukar. Sabar kita tukar. Ya, sedangkan dia adalah ayat Quran. Kalau Allah dah kata tu, maknanya itu yang terbaik lah tu. Terima saja. Rabbi ja'alni, Rabbi ja'alni. Inni. Innaka. Jangan tukar. Okey, apa soalan? Silakan. Ada soalan? Ustaz, cuma in this case, subjek ni bukan domah. Faham? Yang mana? Yang mana? Subjek. Ini Al-Imran ni. Ayat ni lah. Huwallazi anzala alaikal kitab. Huwa tu, huwa. Patutnya domah lah. Domah, tapi in this patutnya case domah bukan lah kan? domah lah. So macam mana nak explain ni? Pasal dia bukan apa ni, apa? Dia bukannya apa kita panggil ya, normal noun. Dia kan apa ni? Dia huwa tu. Huwa tu apa? Huwa tu kan pronoun. Dia pronoun. Jadi bila pronoun mana boleh tukar? Okey, faham. Pronoun. Macam so, pronoun ana kan, ana. Okey. Kejap lagi. Okey. Macam ana kan? Ya, Ustaz ada bagi contoh, ada banyak ni contoh. Macam ana ni ana. Boleh tak tukar jadi anau? Boleh anau? Boleh anai, anaa? Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia adalah pronoun. Jadi Ustaz letak juga so, subjek patut domah. So pronoun kan abnormal. Okey. Ya, okey, pronoun tu abnormal. Bila dia abnormal, dia tak boleh tukar. Kalau ana, huwa. Boleh tukar qul huwallahu ahad. Tukar qul huhu. Qul huwu tak boleh. Qul huwa adalah huwa. Sentiasa dia baca huwa. Dia tak makan saman. Dia memang sentiasa huwa. Ya, itu subjek. Okey, apa soalan lain? Silakan. Apa soalan? Ya. Perempuan apa soalan? Ustaz, saya tak ada soalan tapi saya tengok Quran ni perkataan ayatun tu, subjek tu dia ada hamzah depannya. Hamzah di atas. Tak masuk lagi ya. Tak masuk lagi apa cikgu? Sabar dulu. Ya. Fokus dulu kepada ni contoh dulu ya. Bukan, kadang Ustaz kadang-kadang Ustaz tak nak bagi contoh, tak nak bagi nampak bawah tu. Tapi dah ternampak juga kan, ya. Sebab tuan-tuan dan puan-puan suka tanya benda yang belum dibincang. Ya, fokus saja dulu pada ni. Betul-betul dapat, okey, move on, benda-benda lain. Kalau belum masuk jangan tanya dulu. Ya, sebab puan-puan mungkin dah advance tapi ada kawan-kawan yang tak sampai lagi, ya. Bagi peluang untuk orang lain. Okey, silakan. Yang ni dulu, ya. Apa ni Cikgu Nurliza? Al-Lazi tu kalau tak letak boleh tak? Ya, secara umum. Ni ayat Quran memang tak boleh buang. Tapi dalam ayat biasa, Al-Lazi tu boleh buang tak? Kalau Ustaz yang saya bayar kalau yang belajar, kalau buang tu dia nak, sebab Al-Lazi tu yang tu yang untuk apa nanti, yang dia menunjukkan untuk apa. Kalau tak ada Al-Lazi tu rasa macam tak lengkap lah ayat tu.
Sebenarnya tak ada masalah. Dia Allazi boleh yang buang. menurunkan. Boleh? Boleh. Ah, Huwa anzala alkitab boleh. Alaika pun boleh buang. Ya, dalam ayat biasa lah. Tapi oleh kerana ada ayat Quran tak boleh lah. Ya. Yang sedap memang macam ni lah. Huwa alladhi anzala alaikal kitab. Betul lah. Ya. Baik. Tetapi soalan Ustaz tadi, boleh tak buang? Boleh. Allazi boleh buang sebab dia masih complete. As long as dia ada subjek, dia ada verb dan kemudian dia ada objek, ya, kalau dia perlu objek, selesailah. Ya, dah okey dah tu, ya. Cuma sebab ni ayat Quran, Allah nak bagi mesej lain. Ya, Allah nak kata dia sahajalah Allah yang telah menurunkan. Ya, Allazi tu yang mana dah fokus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tak letak Allazi, boleh tak? Boleh. Ya. Tapi jangan tuan-tuan kata kita buang ayat Quran dah. Ni nak bagi contoh dalam bahasa Arab saja. Ya, tapi oleh kerana dia bahasa Arab Quran, kita tak bolehlah tukar ayat tu, ya. Anzala past tense dah tahu. Alkitab, ya, Alkitab Fathah. Okey, selesailah. Ya, itulah cerita ni. Kalau tak ada soalan, kita terus ke contoh yang tadi Cikgu Nurliza sebut, ya. Okey, ya. Dalam Quran memang, ya, masalah tulisan ni memang, ya. Tapi dalam bahasa Arab, ya, ayat tu dia adalah dua hamzah digabung. Bila dua hamzah digabung, ya, sebahagian penulisan dia tulis sebagai maddah saja. Ya, maknanya ayat. Dia bukan ayat. Jadi dua-dua panjang. A pun panjang, ya tu pun panjang. Ya, tapi bukan itulah yang Ustaz nak fokuskan. Ustaz nak fokuskan dia tu subjek, sudah. Ya, jangan kita bincang Ustaz ni patut ada hamzah, hamzah ni ada dua. Tapi tak faham juga dia tu subjek. Tak apa tuan-tuan. Ya, itu cara tulisan. Ustaz nak bagi tahu tuan-tuan. Tulisan ulama di sebelah sini, di sebelah timur, Masyrik, dengan ulama di sebelah barat, Maghrib. Barat tu bukan Eropah, Maknanya Maghrib tu mana utara Afrika, ya. Itu memang ada perbezaan tulisan. Itu Ustaz tak masuk lagi sebab tu tinggi. Ya, kita baca basic je dulu, ya. Ustaz terima memang ada letak hamzah. Ya, tapi oleh kerana dia double hamzah, maka dibuat maddah. Tak apa, bukan tu soalan dia. Soalan dia Ustaz nak bagi tahu bahawasanya subjek boleh datang selepas particle preposition. Patutnya ayatun muhkamatun minhu. Patutnya minhu ni kolom yang ketiga. Ayatun kolom pertama, muhkamatun kolom kedua, minhu kolom ketiga. Tapi di sini tak. Ya, sebab apa? Ya, dah tentulah Allah yang tahu rahsianya. Tapi ayatun tetap subjek juga. Cikgu Nurliza, pasal apa ayatun tetap subjek? Apa ciri-ciri ayatun yang membolehkan dia subjek? Cikgu. Ya Ustaz. Okey. Soalan Ustaz tadi dapat kan? Ya. Itu pun satu pengetahuan juga yang Ustaz beritahu tadi, antara barat dengan timur ni cara penulisannya. Itu pun bagus juga Ustaz terangkan sebab bila kita tengok Quran ada lain, maknanya Ustaz pun ada jawapannya. Jadi baguslah Ustaz bagi tahu. Terima kasih. Sama-sama. Cuma soalan Ustaz, cikgu tak jawab lagi. Apa dia Ustaz? Ayatun tu. Ayatun, kolom nombor 2, ayatun. Sebab apa dia masih tetap subjek? Sebab apa? Apa ciri-ciri dia yang menyebabkan dia boleh jadi subjek? Sebab dia ada domah tu kan. Okey, ada domah. Lain pada tu? Domah tu dah betul lah. Memang betul lah kan? Ustaz dah letak. Cikgu kena tambah add value. Sebab Ustaz dah kata dia tetap subjek. Dia tetap domah. Ya, tapi dia tak duduk di awal ayat. Maknanya apa? Maknanya apa cikgu? Sebab kalau tidak kita tak dapatlah nak mengatakan tentang yang nominative noun tu Ustaz. Dia nak menerangkan tentang nominative noun tu kan? Bukan? Salah. Tak. Soalan dia, kan biasanya Ustaz sebut subjek mesti di awal ayat kan? Ya. Itu yang umum yang kita dah belajar selama ni. Poin hari ni adalah Ustaz nak bagi tahu memang asal-asal subjek tu di awal ayat. Tapi kalau ya ada keperluan dia duduk di macam ni, dia duduk kat tengah-tengah kan? Dia 3 perkataan duduk kat tengah-tengah, dia tetap boleh jadi juga subjek. Tetap boleh jadi. Dengan syarat ciri-ciri dia, domah tu masih tetap domah. Ya, masih tetap domah juga. Bila dia domah, ya, dia tetap
adalah subjek walaupun dia tidak berada di awal ayat. Tu poin dia cikgu. Tak apa, terima kasih cikgu. Okey tu. Ya. Kemudian cuba tengok, ya. Kak Suharti cuba tengok, ya. Muhkamatun. Muhkamatun ni, ya. Dia bukan apa kita panggil, ya. Dia bukan apa ni subjek. Dia bukan subjek. Sebab subjek tu ayatun tu. Ya. Dan dia tak boleh jadi subjek, tak boleh. Kerana dia tidak berada di depan, ya. Maksudnya ayatun muhkamat, muhkamat tu tak boleh jadi subjek. Pasal dia kan datang kolom kedua selepas ayatun. Ya. Dia hanya boleh pergi sebagai adjektif saja. Dia sifat kepada ayat tu. Ya, kalau kita terjemahkan ayatun, ayat-ayat, muhkamatun yang dijelaskan. Muhkamat ataupun yang utama. Muhkamat tu. Maknanya yang tak ada, dia bukan mutasyabihat. Kalau mutasyabihat, lawan muhkamat ni is mutasyabihat. Tadi kita dah jumpa mutasyabihat ni. Mutasyabihat ni ayat-ayat yang masih samar-samar. Kita tak pasti ini ke itu ke. Tapi kalau muhkamat yang clear. Ya, yang clear cut. Ya, muhkamat tu. Ya, tu cerita dia, ya. Dan dia tak boleh jadi subjek. Pasal ayat tu dah subjek. Dia hanya boleh jadi adjektif. Tapi dia still nominative noun. Sebab apa, Kak Suharti? Pasal apa dia masih nominative noun? Apa ciri-ciri muhkamat tu yang membolehkan dia masih nominative noun? Apa ciri dia? Domah. Sebab dia domah di akhir. Domah di akhir. Ya. Okey, itulah cerita dia, selesai lah. Ya, selesai lah. Ya. Minhu tetap juga min preposition, particle of preposition. Who tu adalah pronoun. Tengok tak tadi Kak siapa tadi tanya? Ya, Kak Jamaliah ke siapa tanya tadi? Ya. Malaikatihi. Kan Ustaz tanya kan? Dia kata he tu tak, malaikati tu. Jadi bila malaikatihi, ya, sebab dia punya flow tu, malaikatihi wa kutubihi, dia punya flow tu. Tapi kalau di sini min, dia tak boleh minhi. Minhi tak sedap. Ya, minhi tak biasa orang Arab sebut macam tu. Sebab tu minhu. Ya, dia tak ada cara. Dia memang dia punya flow dia dari segi sound dia tu. Ya, jadi bila bunyi dia tu minhi tak ada. Ya, minhu. Ya, dan dia tak ada kaedah. Dia memang ikut pada flow saja. Ya, it goes with the flow. Ya, tu cerita dia. Jadi asal ayat ni macam mana? Ayatun muhkamatun minhu. Asal dia. Tapi di sini Allah letak minhu di depan. Boleh tak ayatun jadi subjek? Boleh. Walaupun tak duduk di awal ayat. Kerana kita boleh restructure ayat tu. Ya, tapi oleh kerana ayat Quran kita tak restructure lah. Ya, cuma untuk kepahaman boleh. Okey, ya. Ada apa soalan? Sebelum kita masuk contoh terakhir, ayat yang sama. Ali Imran ayat 7. Silakan. Apa nak tanya? Ya, silakan. Tak ada. Okey, tak ada, kita pergi yang terakhir ya. Yang terakhir, hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ni Ustaz ambil yang tadi. Sebab tu Ustaz kata muhkamat dan mutasyabihat dia opposite to each other. Muhkamat ayat-ayat yang jelas, yang tak perlu ditafsir, ditakwilkan panjang-panjang. Mutasyabihat dia punya opposite dia. Ya, mana ayat-ayat yang kita tak pasti lagi apa makna sebenar dia. Itu kita tengok pada tafsir lah. Jadi di sini kita ada hunna. Ya, hunna ni ialah demonstrative pronoun. Ya, nanti tuan-tuan kata demonstratif ada i pronoun. Itu maknanya ya, Ustaz kena ejah lah dari segi kolom dia terkecil. Ya, hunna, ya, hunna. Jadi hunna ni adalah pronoun. Tapi dia demonstrative pronoun. Boleh tak dia jadi subjek? Boleh. Ya, pasal dia abnormal noun. Macam huwa tadi. Nanti Tan Sri tanya. Huwa ni patutnya domah Ustaz? Tak boleh. Memang asalnya domah sebab dia subjek. Tapi boleh tak letak domah? Tak boleh sebab dia abnormal noun. Hunna sama, tak boleh jadi hunnu, tak boleh hunnu. Hunnu, hunni, tak boleh. Hunna sentiasa hunna. Ya. Okey ya. Jadi subjek. Kemudian ya, dia subjek ya, hunna ummul kitab. Ya, ni ada benda yang Ustaz nak cerita tapi tak sempat hari ni. Ya, Ustaz ada nak cerita pasal
pasal apa kita panggil ya, pasal subjek dan predikat ya. Tapi belum boleh masuk lagi. Nak bagi tuan-tuan faham dulu. Ya, contoh-contoh tu banyak ya. Contoh-contoh tu dah banyak dah. Ya, Ustaz boleh bagi contoh-contoh tapi bukan hari inilah nak bagi ya. Kita nak cerita detail ya. Ni Ustaz bagi sekali lalu saja ya. Tapi Ustaz tak boleh bagi lagi sebab kita belum bincang secara detail lagi ya. Biar dulu. Inilah tadi orang tanya mubtada khabar tu ya. Tapi Ustaz nak panggil dia sebagai subjek dan predikat. Belum lagi. Ya. Tuan-tuan faham konsep ni, tuan-tuan akan lebih faham ayat Quran nanti. Okey ya. Kita habiskan ayat ni dulu ya. Apa ayat dia tadi? Ayat dia ialah ya, apa ayat dia tadi? Hunna. Hunna ya, hunna umul kitab. Hunna umul kitab ya. Ummu ya tetap juga ya, dia noun, dia nominatif ya. Nominatif ni tak ada isu lah sebab dia domah nominatif ya. Dan dia adalah first noun sebab dia adalah compound noun ni. Ummul kitab ni adalah satu apa kita panggil ya, satu compound noun. Bergabung antara ummun dengan al-kitabu asalnya. Ummun ada tanwin, al-kitabu ada dhammah. Bila digabungkan dua-dua ni, ummu hilang tanwin, al-kitabu tukar daripada dhammah kepada kasrah. Itu cerita dia. Kita dah bincang kan Abdul Rahman ya, contoh Abdul Rahman. Kita dah bagi contoh-contoh sebelum ni. Okey apa ni, itu dia punya apa ni, sambung dia ya. Kemudian wa ukharu sama. Waw adalah sentence connector ya, dia partikel. Ukharu dia tetap nominative noun. Ya. Cuma mengapa dia tidak dibaca tanwin tu kita akan bincang pada minggu depan. Mutasyabihatun macam kita sebut tadi. Ya, mutasyabihat. Okey, ni ada Ustaz namakan dia predikat. Tapi Ustaz belum cerita detail. Cukup sekadar tu saja ya. Kita faham bahawasanya kalau dia dhammah tu confirm dia nominatif. Ummu nominatif. Ya, ummu apa makna ummu? Ummu makna ibu. Ibu kepada kitab. Ya, ibu kepada kitab tu apa? Antaranya Al-Fatihah tu lah. Ya, sebab tu kita panggil ummul kitab atau ummul Quran, Al-Fatihah. Ya, wa ukharu mutasyabihat. Jadi dalam Quran sebahagian ayat-ayatnya itu adalah ayat yang muhkamat, ayat yang jelas, yang tak perlu ditakwil panjang-panjang. Dan ada yang lain-lain, ukharu yang lain-lain, mutasyabihat, ayat-ayat yang samar-samar, yang memerlukan tafsiran para ulama. Okey tuan-tuan ya, cukuplah untuk kali ni. Kalau ada soalan silakan sebelum tamat. Ada apa-apa nak tanya? Ustaz, Ya? Ustaz dekat Ya, silakan. dekat kitab tu Ustaz letak genitive. Should there be a genitive there? Because genitive dekat kitab tu genitive. There is no preposition before that. Kenapa it turns out to be a genitive there? Dia second Correct me noun. if I'm wrong. Ya. Second Sebab noun, kita tapi tak bincang pasal preposition kat sini. I thought salah, kalau betul kan saya salah. Selama ni saya fikir genitive tu is because it comes after a preposition. Maybe I'm wrong lah selama ni kan. So saya tengok tak ada pula preposition macam tu. Sebab akak kecil kan genitive tu hanya bila dia datang selepas preposition. You are right. Tapi bukan hanya datang selepas preposition. Ummul kitab ni is a compound noun. Letih-letih Ustaz sebut tadi. Ummul kitab is a compound noun. It's a compound. Alright. Compound noun ada berapa noun? Ada dua lah. Dua lah. Alkitab tu yang first noun ke second noun? Second. That's why dia genitive Kak. Pasal dia second noun. Saya duduk yang first noun lah saya silap. Saya ingat genitive tu lah after preposition je. Sorry Ustaz. Okay. Dia bukan hanya selepas preposition. Ya. Okay, correct. Okay, sorry. Okay, ada lain silakan. Ustaz, kalau kita bercakap pasal compound noun, ayatun muhkamatun tu pun boleh jadi dalam compound noun juga dah? Dia bukan compound noun. Dia sifat mausuf Haji Muntaha. Haji Muntaha dah belajar kan sifat mausuf kan? Jadi compound noun dia bukan sifat mausuf. Compound noun ni ialah apa? Rumah api. Rumah api tu compound noun. Ustaz bagi contoh dah minggu lepas. Rumah api tu compound noun. Tapi kalau rumah merah, compound noun ke tak Haji Megat? Rumah merah.
Oh tak. Merah jadi apa? Merah tu sifatnya. Sifat dia. Sifat Sifat tu merah. bahasa orang putih panggil apa? Haji Megat? Sifat. Sifat. Sifat tu apa nama dia? Ni dia. Muhkamat. Adjektif Haji Megat. Jadi bila dia adjektif, dia tetap nominatif. Oh, verb lah, verb. Apa? Muhkamat tu. Memanglah dia dua noun tapi dia bukan compound. Ya. Jadi dia bukan compound noun, maknanya mudhaf ilaih bukan. Tapi yang ni betul. Pasal dia compound noun. Sebab umun, ya. Macam tadi, apa ni minggu lepas, Tan Sri tanya. Boleh tak kita macam tadi kan, rumah merah, ya. Ataupun kita panggil apa tadi? Ya, wanita cantik. Cantik tu boleh tak kita buang daripada wanita tu? Ya? Tak boleh. Tak boleh sebab dia memang sifat dia. Ya. Tapi kalau kita kata rumah apa kita panggil tadi, ya, rumah api, boleh tak kita pisahkan api itu daripada rumah? Boleh tak? Boleh. Boleh. Kita boleh buang dia, kita jadikan dia watchtower kan? Kita jadikan rumah tinjau, boleh? Ya, sebab dia bukan sifat. Umul kitab sama juga. Ya, sebab itu second noun untuk umul kitab ni dia genitif. Tapi muhkamat, ya, dia bukan genitif, dia nominatif. Pasal tu ayatun muhkamatun, sama baris dia, sifatlah tu. Tapi kalau baris yang second noun, ya, dia berlawan dengan first noun nominatif umur, second noun al-kitabi baris bawah. Oh, itulah dia compound noun yang kita maksudkan. Ya. Boleh tak Haji Megat? Pasal Ustaz faham. Pasal Haji Megat faham, compound noun tu maknanya as long as kita gabungkan je dua nama, dia compound. Bukan. Ya. Terima kasih Ustaz ada cerita. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Okey, ada lain silakan. Kalau tak ada, kita call it a day. Ya. Ada apa? Nak tanya Ustaz. Ya. So maknanya yang subjek ni, dia boleh jadi nominative noun atau pronoun ni? Boleh, pronoun boleh. Boleh. Dua ni je. Dan pronoun tu sebenarnya dia adalah nominatif. Demonstratif pronoun ni huna ni dia nominatif ni. Cuma kita tak boleh letak dhammah saja. Pasal dia abnormal. Macam huwa kan? Okey, huwa ni sebenarnya ialah demonstratif pronoun juga. Sama. Dia kan pronoun. Tapi dia nominatif tak? Dia nominatif. Tapi mana dhammah dia? Tak boleh letak dhammah. Pasal dia abnormal. Boleh tak yang tu Kak Abu faham? Kalau yang tu akak faham, senang. Cuma saya nak tahu yang dekat subjek ni maknanya selain daripada nominative noun ni kita boleh letak yang pronoun dua benda ni je. Pronoun tu nominatif apa Kak? Yalah, maksudnya itu je lah, nominatif ni mesti subjek. Macam tu lah ya. Nominatif memang subjek, memang nominatif. Akak dah. Okey, Ustaz bantu akak punya soalan. Patutnya akak tanya soalan. Soalan akak. Kejap. Patutnya akak punya soalan. Subjek ni Ustaz, yang nominatif ni, mestikah dia, apa kita panggil, boleh tak dia, apa kita panggil, ya, abnormal noun? Dua-dua boleh. Normal noun pun boleh. Normal noun tu macam Muhammadun, Allahu tu normal noun. Yang boleh baca 3 cara. Itu yang mula-mula tadi tuan-tuan. Sebab tu Ustaz kata tuan-tuan kena fahamkan mula-mula. Nampak tak? Ini kesan dia. Sebab yang bila mula-mula tak gigit, nanti masalah tu berturut-turut sampai sekarang. Nampak tak? Tuan-tuan masih tanya lagi. Bukan nak marah dah. Tapi nak bagi tahu, kalau tuan-tuan faham, ya, bahawasanya subjek ni, ya, ataupun nominatif ni ada yang normal, ada yang abnormal, so tak ada isu lah. Sebab huwa ni dia nominatif. Dia subjek, dia nominatif, cuma dia abnormal. Ya, tapi tuan-tuan macam tadilah, ya, mungkin sebab Ustaz tak tulis. Ya, sebab kalau tulis ni panjang. Subjek, doma, nominatif, ya. Haza, zalika, alazi semua boleh jadi nominative noun so kan Ustaz? Memang. Tapi dia abnormal. Yalah abnormal.
dia abnormal noun. Tapi dia boleh tak nominatif? Dia memang nominatif. Cuma tak boleh ditulis domah je. Domah tu tak nampak. Pasal apa tak nampak? Pasal dia abnormal. Abnormal memang tak nampak lah. Tapi kalau dia normal macam Muhammadun, clear. Allahu clear. Tapi huwa kan tak nampak. Apa ni Ustaz? Tadi Ustaz kata domah, memanglah asal dia. Jadi huwa, huwu lah patutnya, tak boleh kan. Hunna sama juga. Tak boleh hunnu, tak boleh. Ya, pasal dia adalah pronoun, dan pronoun boleh tak jadi apa? Jadi subjek? Boleh. Sangat-sangat boleh. Dan banyak dalam Quran macam tu. Ya. Okey, last apa lagi? Silakan. Kalau tak ada, kita minta wakil ya, apa ni Kak Mazidah atau Kak Mazidah untuk tutup lah kelas kita pada hari ni. Silakan. Mazidah. Ya. Okey, jazakallah dan katsira Ustaz, dan jazakallah kepada semua student-student yang masih stay strong, stay put. Okey, itu saja Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Jazakumullah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Nazri. Terima kasih Nazri. Ya, terima kasih Haji Nazri. Lupa nak sebut. Terima kasih Haji Nazri. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih. Ustaz. Apa yang happy sangat tu? Suara hati.